Hello. Ya, tengah siapkanlah ni kertas kerja ni. Sabarlah. Sikit lagi. Banyak sangat nak kena buat ni. Nanti saya call balik. Nanti saya telefon balik. Boleh? Okey, sekejap. Aduh. Pagi-pagi ni kerja. pula. Bila nak selesai semua ni? Ya, awak jangan dekat sini boleh tak? Kenapa? Saya dah tengah sibuk buat kerja ni. Habis tu awak seorang je sibuk. Saya pun sibuk juga banyak kerja ni. Tapi kan, mana anak kita mana? Mana saya tahu bukan dengan awak ke? Patut awak kan jaga dia dekat rumah. Tadi saya suruh awak bagi makan kan? Saya baru sampai dari rumah ni. Saya sedar dekat awak sedar dekat saya. Macam mana ni? Anak seorang je. Memanglah anak seorang, patut kita jaga sama-sama lah. Kenapa awak... kejap. Saya risaulah sebab apa hari tu. Saya tengok Balkis tu dah macam lama makin senyap, tak nak bercakap. Aduh, susahlah awak ni. Itulah pasal saya dah cakap dah. Mari kita tengok sekejap mana anak kita. Jom. Cari anak kita sekejap. Okey. Itulah. Masa mula-mula kahwin dulu, kita janji macam mana? Kita jaga sama-sama kan? Habis tu kenapa sekarang? Anak kita tengah tidur. Itulah. Ada kat bilik tuan. Jangan marah-marah. Tarik nafas. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami. Okey. Kita ni masih risau lagi ni. Sebab anak kita ada dalam bilik tu tengah rehat. Sebab mungkin apa Irfan? Sebab sekarang ni kan ibu bapa mungkin tengah sibuk dengan bekerja, nak mencari rezeki untuk anak-anak semua kan. Tapi itulah akibatnya anak-anak pula terabai. Sampai kadang-kadang kita tak sedar anak tu dah tak ada di sekeliling kita. Bila kita busy sangat kan, banyak kerja nak buat, tiba-tiba mana anak kita kan? Itulah. Sebab apa Irfan, di antara pengabaian yang paling kita rasa menakutkan, kita ada 4 pengabaian sebenarnya. Tapi pengabaian emosi lah yang paling akan memberi kesan dan juga impak untuk jangka masa yang panjang. Sekiranya tidak disantuni dengan baik, kita akan risau Irfan. Mungkin ada perkara-perkara negatif akan terjadi. Mungkin penyalahgunaan dadah, pengambilan rokok ataupun ada juga kes-kes itu seperti membunuh diri. Jadi hari ini kita perlu membincangkan isu yang cukup serius ini berkenaan dengan pengabaian emosi kanak-kanak. Betul. Itu antara topik yang akan diberikan penekanan pada pagi ini. Dan sebelum itu kita nak mulakan terlebih dahulu dengan Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Selamat Pagi Malaysia. Bersama saya Irfan Syamil dan isteri saya dalam drama tadi. Siapakah dia? Saya Syafiqah Isa. In karakter lagi tau. Masih marah lagi. Kalau kahwin tu itu betul-betul kena clarify ataupun kita kena betul-betul tentukan macam mana nak menjaga anak kan dengan pembahagian masa. Sebab berkahwin ni bukan saja kita berkahwin antara lelaki dan juga wanita, tapi untuk segala-galanya ada banyak lagi komitmen yang perlu difikirkan. Okey, sehingga jam 10 ini bukan itu saja topik akan kami bincangkan. Hari ini juga merupakan sambutan Hari Keselamatan Internet 2024. Jadi itu juga kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi terlebih dahulu tanya kita nak ucapkan kepada Kelang. Kini dikenali sebagai Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Okey, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah semalam berkenan mensytiharkan Majlis Bandaraya Kelang sebagai Majlis Bandaraya Diraja Kelang berkod kuasa 23 November tahun lepas. Sultan Selangor turut berkenan melantik Datin Noraini Roslan sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Diraja Kelang mengikut subsection 10/1 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Acara bersejarah itu turut dihadiri Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kok Ming, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Syari serta barisan kepimpinan kerajaan negeri. Jadi MBDK adalah Majlis Bandaraya Diraja ketiga di negara ini selepas Majlis Bandaraya Diraja Alor Setar dan Majlis Bandaraya Diraja Johor Bahru. Tadi disiapkan kepada Majlis Bandaraya Diraja Kelang atas perintah tersebut. Seterusnya, kita akan saksikan ini merupakan Ailindung Fasa 2 luaskan perlindungan ahli KWSP. Jadi Ailindung Fasa 2 akan memfokuskan kepada pengurusan polisi dan sijil bagi perlindungan lanjutan melebihi 1 tahun. Penambahbaikan tersebut merupakan kemajuan penting dalam evolusi platform Ailindung yang menggabungkan produk perlindungan jangka panjang untuk ahli KWSP dan keluarga terdekat. Ia juga menawarkan ciri-ciri mesra pengguna bagi memudahkan pengurusan polisi yang diperkemas dan pembayaran berulang yang mudah untuk
untuk perlindungan jangka panjang. Sejak Julai 2022 hingga Disember 2023, lebih 102,000 ahli telah membeli 166 polisi dan produk takaful melalui platform Airlindo ini, dan ia meliputi insurans nyawa dan insurans penyakit kritikal pada premium yang bertutan daripada akaun 2. Jadi di bawah inisiatif berkenaan, ahli boleh menggunakan dana dalam akaun 2 untuk membeli produk insurans dan takaful yang terdiri daripada perlindungan nyawa dan penyakit kritikal untuk ahli keluarga mereka. Daripada Airlindo ini kita beralih pula ke berita yang seterusnya yang kami kongsikan bersama dengan anda. Ini juga sangat penting berkaitan dengan wanita, di mana Mansur dan Sakota 30% wanita sebagai pembuat keputusan. Ini tegas dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, di mana pada masa ini ramai wanita layak untuk memegang jawatan berkenaan dan ia tidak boleh dihadkan. Kita tidak patut ada had. Kita perlu bergerak secara bebas, tidak perlu ada sekatan lain. Jadi beliau mengulas kenyataan bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz yang berkenaan dasar menetapkan 30% kuota wanita sebagai pembuat keputusan atau ahli lembaga pengarah syarikat sebagai tindakan merugikan. Ya, dalam pada itu juga Datuk Seri Nancy berkata penyertaan wanita dalam tenaga buruh telah meningkat 55.9% pada tahun lalu, dan peningkatan penyertaan ini dijangka terus berlaku apabila persekitaran yang kondusif dan mesra wanita disediakan kepada mereka. #Women Empowerment. Wah, women empowerment. Tadi bukan main lagi marah kat bini. Okey. Itu biasa asal garam perkahwinan. Asal garam perkahwinan. Okey, seterusnya. Baik. Ini pula, ini di tempat awak ni. Betul lah tu. Kalau kita boleh kongsikan 3 daerah di Kedah catat suhu sehingga 37 darjah Celsius. Jadi antara daerah tersebut seperti Baling, Pendang dan Pokok Senar mencatatkan suhu harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurang 3 hari berturut-turut. Jadi antara itu Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga di 3 daerah tersebut. Jadi Pengarah Met Malaysia telah memberikan kenyataan keadaan cuaca panas yang berlaku ketika ini adalah fasa akhir monsun timur laut, dan keadaan itu dijangka berakhir pada penghujung Mac ataupun awal April depan. Menurutnya, fenomena ini menyebabkan kekurangan hujan, keadaan kering dan berlakunya gelombang haba khususnya di kawasan utara Semenanjung. Ya, jadi ini berkaitan dengan 3 daerah di Kedah yang mencatatkan suhu tinggi sehingga 30 darjah Celsius. Okey, juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda di mana projek Lebuh Raya Pan Borneo harap rakyat Sabah dan juga Sarawak bersabar. Jadi, menurut Datuk Seri Alexander Nantalingi, banyak kekangan yang harus dihadapi di kedua-dua negeri, terutamanya melibatkan faktor keadaan muka bumi, jarak dan sebagainya. Jadi beliau berkata beberapa perkara yang harus dikongsi dengan rakyat di kedua-dua negeri itu mengenai perkembangan terkini kerja pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo. Okey, kita beralih daripada Pan Borneo kepada isu bawang. Isu bawang. Suka makan bawang ke? Yalah, sebab isteri nak masak tu ada bawang. Bawang tak ada tak boleh. Bakis nak makan. Itulah pasal. Okey. Baik, bekalan dijamin mencukupi walaupun India henti ekspor hingga Mac 2025. Jadi bekalan bawang dalam pasaran negara dijamin mencukupi. Menteri Pertanian dan Kementerian Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata larangan ekspor terhadap bawang bersifat sementara dan tidak akan menjaskan bekalan dalam negara kita. Selain itu, kerajaan juga mempunyai pilihan untuk mengimport bekalan bawang dari negara lain seperti China, Thailand dan juga Pakistan. India memberhentikan ekspor bawangnya susulan keadaan politik dan cuaca tidak menentu di negara terbabit. Jangan risau, insya-Allah bawang akan sentiasa ada di negara kita. Ya. Okey, sedikit juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan kes tular di media sosial yang melibatkan bekas TYT Sarawak. Jadi pihak polis kontingen Sarawak telah terkesan satu posting tular melibatkan bekas TYT Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang telah dimuat naik dalam media sosial. Ya, orang ramai diingatkan supaya tidak menyebar dan membuat spekulasi berkaitan dengan isu tular membawa keluar bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak Tuan Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dari sebuah hospital. Dan melalui kenyataan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata tindakan menyebarkan maklumat palsu boleh ambil di bawah Seksyen 500 kanun keselamatan iaitu kesalahan fitnah. Jadi selain itu juga tindakan juga boleh diambil di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar, kemudahan perkhidmatan, rangkaian dan juga lain. Ini amaran yang telah diberikan oleh pihak polis kepada kita semua supaya tidak menyebarkan sebarang fitnah yang berlaku di luar sana. Okey. Jadi selain daripada isu
pengabaian emosi kanak-kanak tadi, kita juga akan bicarakan mengenai isu buli. Isu buli. Jadi mungkin jika anda ada sebarang persoalan ataupun pengalaman yang ingin dikongsikan, boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami, Selamat Pagi Malaysia. Boleh juga di TikTok, tapi TikTok laju sangat. Betul. Tak sempat kami nak baca kan. Jadi letaklah di Facebook rasmi kami. Apa pun, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan saya Syafiq Kaisar dan juga Ifah Syamini Nasution. Pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Awak, Ya. anak kita mana? Cari lagi anak. Saya dah kata awak yang jaga kan? Saya dah cakap dia dah tidur kat bilik tu kan? Oi, penat-penat kita mengandung 9 bulan, kita lah ngandung, kita lah beranakkan, kita juga jaga, semualah kita. Oh, banyak cantik. Oh, marah sangat nampak Jangan keliru kawan-kawan semua, penonton semua, sebab kita dalam ini, dalam program Selamat Malaysia pada pagi ini, untuk kita kongsikan tentang isu pengabaian emosi kepada anak-anak. Sebab itu kita bincangkan isu ini pagi ini. Dan kita bawakan tetamu cukup istimewa. Kita bersama dengan Puan Masrina binti Abdul Halim, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kerjaya dan Kaunseling Bahagian Harian Pelajar UiTM Shah Alam. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Okey, tapi sebelum tu kalau kita boleh lihat menurut sistem data penderaan dan pengabaian kanak-kanak kebangsaan, pengabaian adalah sejenis penganiayaan yang merujuk kepada kegagalan oleh penjaga untuk menyediakan keperluan, dan salah satu bentuk penganiayaan ialah dari segi emosi. Jadi untuk kita kupas hari ini lebih lanjut, sebab pengabaian emosi ni satu perkara yang mungkin lebih sukar untuk kita lihat berbanding pengabaian fizikal, makanan ataupun mungkin tempat tinggal. Jadi apa sebenarnya tanda-tanda yang boleh kita kenal pasti kepada seorang kanak-kanak itu sekiranya mereka mengalami satu penderaan emosi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terutama sekali tanda-tanda yang kita dapat kenal pastilah ya. Ya. Anak-anak ni biasanya
apabila dia berlaku pengabaian emosi itu sendiri, sebab pengabaian emosi itu sendiri adalah kekurangan di segi sokongan emosi. Maksudnya tiada penghargaan, tiada, orang kata tak ada sokongan emosi kepada beliau, kanak-kanak tersebut akan membesar mungkin merontak. Tanda-tanda lain adalah dia boleh menjadi seorang yang pasif, jadi tidak dia tidak dapat berinteraksi dengan lebih baiklah bersama dengan mungkin rakan-rakannya. Ya, boleh jadi juga kanak-kanak tersebut tidak mendengar cakap kedua orang tuanya. Itu tanda-tanda yang kita nampak secara dasarnya lah kepada seorang kanak-kanak itu. Okey, rasanya kita dapat lihat bahawa emosi anak itu terganggu mungkin dari segi perlakuannya dan cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Okey. Jadi antara punca-punca utama berlakunya pengabaian emosi ini kepada kanak-kanak apanya, Puan? Baik, punca-punca utamanya yang pertamanya biasanya dia berlaku apabila ibu bapa sibuklah. Yang pertama sekali. Mesyawak lah tu. Mesyawak jugalah. Macam nak gaduh aja. Okey. Dia yang pertama sekali lah biasanya kita tak nafikan dalam dunia hari ini ibu bapa memang sibuk. Biasanya kedua-duanya bekerja, ibu dan bapa bekerja. Bila ibu bapa bekerja ni jadi kekurangan masa untuk bersama dengan anak. Jadi anak nak bercakap, nak bersembang, jadi ibu bapa macam tak ada masa untuk memberikan perhatian kepada anak. Sebab itu anak-anak akan jadi macam rasa tidak dihargai ataupun tidak didengari lah. Kemudian yang keduanya adalah punca yang lain adalah struktur keluarga itu sendiri. Terutamanya kepada ibu bapa, ibu tunggal atau bapa tunggal, di mana kalau kata ada anak-anak yang ramai, mungkin lebih pada 5 orang, jadi dalam proses untuk berinteraksi tu dia nak memberi sokongan emosi, mungkin sebab ramai kan, dia seorang ketua keluarga, itu akan menjadi antara halangannya jugalah. Yang ketiganya adalah dari segi isu kesihatan mental. Kita dapati ada ibu bapa yang mungkin mengalami isu kesihatan mental, penyakit mental, ya, mungkin ada kemurungan, ada anxiety, itu juga akan memberi kesan kepada cara dia berinteraksi dengan anak. Mungkin juga bila dia berinteraksi dengan anak tu ialah bila ibu bapa dalam keadaan tertekan, anak-anak tidak berlakunya interaksi itu. Kemudian boleh jadi juga dari sejarah ibu bapa itu sendiri. Sejarah ibu bapa yang pernah mengalami pengabaian emosi dalam kehidupannya akan menyebabkan perkara yang sama mungkin dia akan ulang kepada anak-anaknya. Dia kekurangan empati. Contoh, saya pernah ada klien sekarang dah berusia 40-an, awal 40-an. Disebab berlakunya pengabaian emosi ketika kecil, membawa sampai umur dia sekarang, masih pengabaian emosi itu berbentuk begini saja. Bila beberapa sesi yang dijalankan, dia anak kedua. Okey, anak kedua. Anak kedua ni kadang-kala anak pertama adalah anak yang dinanti. Anak yang kedua ni kadang-kadang aksiden. Contohnya lah. Maksudnya Saya anak kedua. Bukan. Anak kedua dalam jarak hampir 2 tahun. Maksudnya tak ada perancangan keluarga kat situ. Jadi secara tidak langsung macam anak yang saya boleh katakan tidak diiktiraf, tak diharapkan untuk hadir. Jadi ketika itu boleh jadi juga ada konflik antara ibu dan ayah dalam proses penyesuaian lagi. Itu menyebabkan anak tadi ni tidak dihargai, tidak disayangi. Itu pun beliau masih dalam proses untuk cuba untuk memberi cuba untuk menunjukkan yang terbaik kepada ibu bapa, namun masih lagi tidak dihargai. Maksudnya pengabaian emosi itu bukan saja berlaku daripada kecil, sampai dah umur 40-an pun masih lagi berlaku. So kesan jangka panjangnya menjadikan dia seorang yang waktu dia membesar, proses membesar tu menjadi dia seorang yang struggle. Okey, struggle dengan diri sendiri. Dan bila saya tanyakan semula, apa memori yang paling indah untuk dikenang ketika kecil? Tak ada. Umur 40 tahun, dia tak ada memori indah dikenang bersama dengan ibu ataupun ayah. Puan, macam mana Puan melihat pula? Ini masih lagi berkaitan dengan isu anak sulung ini. Sebab ialah kanak-kanak ni sepatutnya mereka luahkan apa yang mereka rasa. Tapi bila ada adik, selalunya ibu bapa akan cakap, awak kan abang long, awak kan kak long, kenalah mengalah dengan adik. Walaupun adik tu memang salah pun, tapi dia kena sabar, kena tahan, hadam je. Akhirnya, anak sulung ini macam pendam semua perasaan. Bagaimana impaknya kepada emosi kanak-kanak tersebut? Okey, anak sulung ni selalu dijadikan sekarang
Matang sebelum waktunya. Betul. Dia anak sulung ni kalau saya sendiri pun selalu berurusan dengan pelajar-pelajar di universiti kan, anak-anak sulung, mereka sangat matang. Mereka sangat matang dan sangat berdikari. Sebab kadang-kala sebab ibu bapa ni telah memberi tanggungjawab awal di rumah secara tidak langsung. Walau bagaimanapun janganlah pula ibu bapa ni mengambil kesempatan dengan mengabaikan emosi. Saya suka cara Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam membentuk ataupun dalam bentuk asuhan anak-anak di mana 0 hingga 7 tahun anak ini dilayan dengan sebagai raja. Katalah tadi Kak Long tu berumur 7 tahun dan dia ada adik 5 tahun. Kak Long ni masih lagi perlu dilayan sebagai raja. Janganlah kata tak boleh, Kak Long dah besar, adik ni kecil lagi, Kak Long kena ajar adik, Kak Long kena mengalah kan. Kesian Kak Long kan. Sampai bila pun Kak Long macam tu kan. Kemudian Sayyidina Ali Abi Talib cakap yang bila seorang kanak-kanak tadi dah berumur 8 hingga 14 tahun, layan dia sebagai hamba. Hamba di sini adalah suruh. Suruh. Kita dah boleh suruh. Apa maksudnya? Hamba di sini bukanlah hamba kata bagi arahan yang tanpa dorongan atau sokongan, tapi kita bagi galakkan kepada dia, kita suruh pergi kemas katil, okey tolong ibu buat ini, ataupun angkat barang, angkat baju di ampaian, kita suruh. Sebab bila umur dia dah 15 hingga 21 tahun seperti yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, di situ pula dia akan melibatkan kita menjadi sahabat kepada anak kita. Jadi sekiranya cantik, Islam cantik, garis yang ditunjukkan ini, yang dianjurkan ini, proses mendidik anak itu bermula dengan 0 hingga 7, layan dia, belai dia, peluk dia. So secara tidak langsung Kak Long tadi pun walaupun mak suruh pun kan, ketika umur dia dah lebih kepada 8 tahun tadi, 8 hingga 14 tahun, disuruh sebab dia telah dilayan dengan baik dah ketika proses 0 daripada bayi hingga 7 tahun tadi. Baik. Kalau Ifan berpatah kembali kepada anak kedua, misalnya Ika dah sentuh anak pertama, anak kedua ni dia akan ada satu tekanan untuk dari segi pencapaian akademik. Sebab kalau kakaknya pandai, adiknya itu pun perlu setara ataupun lebih bagus pada abang atau kakaknya kan. Bila tertekan macam gitu, anak-anak ini akan terasa emosi terabai, asyik dipaksa belajar sahaja kan. Jadi apa komen Puan tentang perkara ini sebenarnya? Okey, baik. Biasanya anak pertama menjadi tumpuan. Menjadi tumpuan. Segala kasih sayang, segala keperluan anak ini diberikan kepada anak pertama. Apabila datang anak kedua, anak pertama ni dia dah cukup kasih sayang, jadi emosi dia sangat stabil. So bila emosi stabil, motivasi dia pun tinggi dalam melakukan apa sahaja. Sebab kata sokongan dah kuat tadi kan. Foundation dah cukup tadi. Bila datang anak kedua ni, sebab pengalaman pertama dah ada, dah dicurahkan untuk anak. Yang kedua ni, ibu bapa akan meletakkan piawaian. Tengok Kak Long, saya nak ibu ayah nak you macam Kak Long juga. Kak Long boleh dapat straight A dalam SPM. You takkan tak boleh. Maksudnya kan. Saya Tekan kan? Dengar apa saya tekan kan? Itu maksudnya cara ibu bapa berkomunikasi. Apabila cara berinteraksi, berkomunikasi itu meletakkan satu piawaian, yang satu jangkaan yang mungkin tak boleh dicapai oleh anak yang kedua ini tadi ataupun anak yang ketiga. Sebab personality, karakter setiap anak adalah berbeza. Dalam psikologi pun manusia ini unik. Personality kita berbeza. Tak kiralah awak anak bongsu ke, anak sulung ke, anak tengah ke. Okey, mati itu pasti. Tapi itulah bila kanak-kanak ini terpaksa melalui satu episod trauma, kematian, mungkin kehilangan ibu bapa ataupun adik-beradik. Kalau tidak diuruskan emosi mereka ini sejak daripada awal, bagaimana impaknya nanti akan datang? Baik. Betul. Biasanya kematian ini adalah satu perkara yang dia melibatkan grief, kesedihan yang berpanjangan. Dia terpulang kepada siapa yang orang terdekat. Biasanya orang yang paling signifikan, orang yang paling dekat dalam circle kita lah. Yang paling terkesan biasanya ibu ataupun ayah yang meninggal. Baik.
kadang-kadang anak-anak ni dia apabila kehilangan orang yang tersayang, dia akan merasa sedih lah, terutamanya bila dia sangat rapat dengan kedua ibu bapanya. Okey, tapi kalau kata tak rapat, dia tengok kadang-kadang nenek meninggal ataupun atuk meninggal pun dia akan rasa sedih kan. Betul. Tapi sekiranya asas telah diberikan dengan baik dalam mengurus emosi, bila kita berikan penerangan kepada anak, kita biasa bergaul dengan anak, bercerita tentang anak, tentang kematian, kehidupan, dia akan menjadikan anak lebih bersedia. Sebab kadang-kala kita perlu, saya selalu juga kepada pelajar universiti sendiri, klien saya akan cakap, kenapa kita akan rasa sedih apabila kita berhadapan dengan kematian? Kebiasaannya sebab kita rasa belum cukup kita membalas budi kepada orang yang kita sayang. Sebab kita sedar kematian itu pasti. Ya. Tapi apa yang perlu kita nak hadap ialah nak simpankan rasa redha itu adalah sebenarnya rasa tak cukup lagi aku nak berbakti kepada ibu bapa aku, sebab tu aku rasa sedih. So macam mana kita nak balas balik? Bila dah mati sungguhnya kita boleh doa kan, sedekahkan dan orang kata sedekahkan pahala kepada orang. Okey, Puan, kalau dulu kan ibu bapa kita kalau gaduh tu gaduh dalam bilik. Okey. Tapi sekarang ni ibu bapa kalau gaduh ke, kalau ada kes-kes penceraian ke, semuanya diluahkan di media sosial. Adalah tu dekat story nanti, dekat kat TikTok story. nanti, adalah semua tu. Dan kanak-kanak ini pula memang dah terdedah dengan gadget. Masing-masing pun dah ada media sosial dan mereka boleh membaca luahan ibu dan bapa. Jadi tidakkah sebenarnya perkara ini boleh memberikan impak yang cukup serius kepada emosi kanak-kanak ini? Baik, saya boleh katakan senario hari ini kebanyakannya ibu bapa, biasanya ibu lah kan, ibu ni dia bermain dengan emosi Betul sikit. ke, Ika? Tak, saya senyap macam saya okey, biasanya ibu ni boleh dikatakan rata-rata di kalangan kita semua ada gadget lah kan, terutamanya handphone. Okey, apabila ibu seseorang individu itu meluahkan kata isi hati yang benci terutamanya, selalunya luahkan perkataan-perkataan yang tidak elok di media sosial dan ataupun status WhatsApp ke apa, itu menyebab anak ni dia dah ada dah media tu. Okey, so dia senang akses. Bila dia akses secara tak langsung, sebab anak-anak ni dia banyak belajar daripada peniruan. Jadi tidak mustahil kadang-kadang apa yang ibu bapa buat itu anak-anak meniru. Setuju. Jadi secara tidak langsung apabila anak-anak melihat mak ayah meluahkan emosi di sini, aku pun boleh buat contohnya kan. Dan sebaliknya apabila anak-anak membaca juga, dalam konteks lain apabila anak-anak membaca, dia pun mungkin akan rasa malu juga bila kawan-kawan lain. Betul. Kawan-kawan nanti kawan-kawan akan ejek. So tidak langsung harum rumah tangga yang berlaku tadi, kawan-kawan tahu, so tekanan emosi kepada dia boleh jadi juga berlaku. Di mana ini akan mungkin dia menarik diri, dia withdraw daripada rakan-rakan, dia bersendiri. Sebab tekanan emosi dia makan dalam lah. Yalah, betul. Disimpan dalam. Kalau kanak-kanak yang boleh mengurus emosi dengan baik, dia mungkin boleh berkongsi dengan kawan dia, itulah mak dengan ayah aku bergaduh, contoh mak ayah aku bergaduh ataupun mak bergaduh dengan jiran ke apa semua, dia boleh berkongsi dengan rakan. Tapi itu kalau dia dapat ekspreskan dengan baik. Kalau anak-anak yang tidak biasa menguruskan emosi dengan baik, tidak ada pendedahan itu, dia akan pendam. Itu yang kita risau, bawa ke jangka panjang yang akan berkesan kepada bila dia berusia nanti. Dan apabila masalah seperti itu dipendamkan, mungkin akan menyebabkan berlakunya perubahan tingkah laku, boleh menyebabkan masalah sosial. Jadi ada juga segelintir ibu bapa ni, saya ada baca kes sebelum ini, makin lama makin anak tu menjauh, makin dia tak kisah dengan anak tersebut, makin diabaikan lagi. Jadi saya rasa tak patut diabaikan anak seperti ini, Puan. Bagaimana? Okey. Dia dengan anak-anak remaja ni macam main layang-layang lah kan. Lepas tarik kan, tak boleh lepas langsung. Sebab dalam kita ni orang Asia ni terkenal dengan cara asuhan authoritarian. Itu ibu bapa adalah raja. Raja di mana adalah tuan. Kau kena ikut cara aku. Kau tak ikut, kau tak boleh masuk rumah. Contohnya macam tu kan. Kalau kata, sebenarnya kalau autoritatif pula adalah apabila dia bagi dorongan, sokongan. Bila kita nampak anak kita dah jauh, kita tarik balik. Me time dengan anak. Ajak anak keluar, minum sama-sama, makan sama-sama, bincangkan.
kita balik kepada tadi, anak remaja terutamanya bila dia dah kena dengan kawan-kawan kat luar, dia kadang-kadang mak kata ibu ayah bila marah je keluar. Kadang-kadang suka je sebab ada kawan ramai kat luar. Dia cari kawan dia kan. Jadi sahabat kepada anak. Jadi sahabat kepada anak ketika anak berusia 14 tahun hingga 21 tahun. InsyaAllah sebab tadi dalam konteks yang tadi umur 8 hingga 14 tahun tu kita dah suruh, kita dah jaga, kita dah bagi sokongan dorongan kat dia. Dan apabila umur 15 tahun hingga 21 tahun kat situ lagi senang untuk kita kontrol dia, kita kawal anak. InsyaAllah. Okay. Macam hari ini kita banyak menyentuh mengenai bagaimana untuk kita menguruskan emosi anak-anak ini. Tapi kepada mereka di luar sana yang mungkin dah pun dewasa, tetapi mungkin inner child mereka tu merana dan juga meronta, apa nasihat yang Puan boleh berikan kepada mereka? Baik, apa yang berlaku? Alhamdulillah kita hari ini kalau tak pergi kursus pun banyak-banyak yang menawarkan agensi-agensi ataupun kadang-kadang ada majikan kita sendiri yang menawarkan kursus parenting kan, kursus keibuwapaan. Pergilah saya sarankan. Dan sebab di situ secara tidak langsung kita dapat ilmu-ilmu bagaimana untuk mendidik anak zaman sekarang. Okey. Dan orang dewasa di luar sana yang mungkin mengalami pengabaian emosi ataupun ada inner child dalam dirinya, kenangan-kenangan lampau memang akan hadir sekali-sekala, akan menjadikan Allah dulu itu yang kadang-kadang boleh kaitkan dulu dia membandingkan zaman dia membesar, kemudian dia nak apply kepada anak, mungkin tak sesuai lah sebab zaman anak berbeza kan. Jadi bila seseorang yang dewasa terutamanya apabila berlakunya perasaan tersebut, luahkanlah, mencari orang-orang yang dipercayai untuk berkongsi sesuatu perkara itu supaya hal-hal yang berkaitan, kalau privacy, mungkin kaunselor juga berbincang supaya perasaan tu tidak terbuku di dalam. Betul. Di dalam. Jadi kita sebagai ibu bapa misalnya di luar sana perlu untuk sentiasa memberikan sokongan, dorongan dan juga memberikan penghargaan kepada apa jua yang dilakukan oleh anak kita supaya mereka perlukan kasih sayang kita sebagai ibu dan ayah. Ya, mungkin kadang-kadang pengabaian tu kita lakukan tanpa sedar. Jadi apa yang lagi penting ialah kita memahami emosi anak-anak ini dan kena lihatlah apa di antara tanda-tanda ataupun gejala-gejala seseorang anak itu rasakan diri mereka terabai. Jadi sekali lagi terima kasih Puan Masrinah binti Abdul Halim, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kejayaan dan Kaunseling Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Shah Alam kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Baik, seterusnya penonton, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Berbeza kita tidak memisahkan. Hulur tanganmu, satukanlah hati. Sandarkan teman, bahumu bahuku, jalinkan perpaduan. Usahaku sekan Malaysia nan satu. Kita padukan jiwa kebaktian menuju cerah ke masa hadapan. Pimpinlah tanganku sayang. Kita sama bintang terkelip di malam hari. Kita surya mencerah ibu pertiwi. Di sayap impian menaik kesaksamaan. Sejahtera sentosa damai kita. Leburkan permusuhan, tanam sengketa, menderu harmoni deru berhembus. Di jiwa penyayang payungan terbilang, junjung kasih Tuanku dirgahayu. Berbeza kita nanangul bagulai, serang ke jari alam besar mati. Sandar kami tu se, bau nu bauku, jalinkan perpaduan. Adang lan musut, sinano Malaysia, jadi segambai, seganau berkaja. Mama dibuatkan awahon, dota dau dumonton. Aduh, waglah deg
想的翅膀，我们并肩去翱翔，共创和平繁荣安乐的家。 खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักไทยความห่วงใยรวมใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ leburkan permusuhan padam sengketa menderu harmoni deru berhembus di jiwa penyayang payungan terbilang junjung kasih Tuanku dirgahayu. Baik, kembali bersama saya dalam Selamat Pagi Malaysia untuk Ifan teruskan dengan slot SPM sana sini. Kita mulakan dengan perencanaan berita yang pertama. Larian Kemakmuran dan Sukan Rakyat sempena Karnival Rakyat Pahang mendapat sambutan menggalakkan. Acara berlangsung di dataran Sayangi, Kuantan disertai lebih 3,000 individu. Kehadiran Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasan Ibrahim Alam Shah turut menambahkan kemeriahan program. Antara aktiviti yang disediakan termasuk senam robik, kayuhan basikal dan larian fun run. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Johor diperuntukkan 8.7 juta ringgit bagi menjayakan kira-kira 600 program jualan rahmah sepanjang tahun ini, termasuk jualan sempena musim perayaan. Pengarahnya Lilis Saslinda Pornomo memaklumkan 52 lokasi disasar untuk pelaksanaan program setiap bulan dengan tumpuan di lokaliti kepadatan penduduk yang tinggi. Program jualan rahmah di negeri ini telah dilaksanakan di 26 lokasi bulan lepas, manakala 3 lokasi dipilih bagi program serupa sempena perayaan Tahun Baru Cina minggu ini, masing-masing di Muar Johor, Baru dan Keluang. KPM akan menambah sebanyak 129 kelas prasekolah tahun ini. Ia sebagai usaha memberi peluang kepada lebih ramai murid mendapatkan pendidikan di peringkat awal. Setakat ini terdapat 9,099 buah kelas prasekolah di seluruh negara. Dalam pada itu, KPM turut menyediakan inisiatif bantuan makanan prasekolah dalam kalangan murid itu bagi mengatasi isu malnutrisi dan kemiskinan multidimensi. Baik, itu berkaitan dengan slot SPM. Seterusnya kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tular di TikTok, tangkap layar berita berkaitan pelaksanaan caj 1% untuk tambah nilai Touch and Go. Turut diletak pada hantaran itu, wajah Perdana Menteri memberi bayangan kononnya beliau terlibat pengenalan caj. Hantaran dipercayai sengaja dibuat bagi memberi imej negatif kepada kerajaan. Semakan pasukan biar betul mendapati usaha mengaitkan Perdana Menteri dengan operasi syarikat adalah tidak berasas. Realitinya, pengenalan caj diputuskan syarikat. Menurut pengendali kad berkenaan, tindakan dilaksana bagi mengekang pindahan tunai melampau daripada kad kredit. Ia juga dilaksana bagi meimbangi kos pindahan nilai yang ditanggung syarikat. Pengenaan caj bagaimanapun hanya melibatkan tambah nilai menggunakan kad kredit. Henti cipta persepsi, tak perlu timbulkan kegusaran. Penyebaran perkara seumpama tidak mendatangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Tak pasti, jangan dikongsi. Penonton, seperti kebiasaannya, setiap kali musim perayaan, PDRM akan mengadakan Ops Selamat dan kali ini bersempena dengan Tahun Baru Cina yang mana akan bermula pada 8 Februari hingga 13 Februari bagi minimumkan kadar kemalangan jalan raya. Hari ini Ifan cukup bertuah kerana kita bersama dengan Datuk Omar Azman bin Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini permulaannya mungkin Datuk boleh terangkan kepada kita berapakah
jumlah pegawai dan anggota yang ditugaskan sepanjang Ops Selamat dijalankan? Alhamdulillah, terima kasih. Terlebih dulu saya mengucap terima kasih kepada TM kerana menjemput PDRM dalam slot Selamat Pagi Malaysia. Ya. Jadi untuk Ops Selamat 21 sebenarnya Tahun Baru Cina ni kita menjadikan kekuatan seramai 6,559 pegawai dan anggota dalam penugasan Ops Selamat bermula pada 8 sehingga 13 Februari ini. Okey. Jadi apa lagi antara objektif ataupun pendekatan Ops Selamat yang telah pun direncanakan? Jadi objektif yang dilaksanakan pada seperti pada tahun lepas, kita melaksanakan pertama sekali objektifnya total enforcement dan services memberikan tindakan penguasaan dalam kesalahan-kesalahan lalu lintas dan juga memberi perkhidmatan pada masyarakat. Dan objektif yang keduanya kita melaksanakan juga melalui pencegahan kes jenayah, ya, yang mana keselamatan harta benda dan permis kediaman yang ditinggalkan sepanjang tempoh bercuti dan juga musim perayaan ini. Kalau boleh Datuk gambarkan kepada kita semua, jadi apa antara masalah ataupun permasalahan pertama yang kita boleh jangkakan sepanjang musim perayaan ini sebenarnya? Sepanjang musim perayaan ini yang kita jangkakan, yang pertama sekali dia melibatkan cuti hujung minggu dan juga kita dapati bahawa akan bertambahnya jumlah kenderaan jalan raya, terutamanya pada masyarakat yang pulang ke kampung. Betul. Jadi dengan itu PDRM melalui Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman akan melaksanakan Ops Selamat 21 sebenarnya Tahun Baru Cina, dan mana kita menyediakan kekuatan secukupnya dengan temanya, slogannya iaitu kehadiran JSPT dirasai bagi menempatkan pegawai dan anggota di lapangan dan memberi kemudahan dan juga permudahkan aliran trafik. Dan juga kita letakkan penugasan pegawai kita di kawasan-kawasan dan hotspot. Itu kawasan yang sering berlaku kesakan, dan juga di kawasan black spot, iaitu kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Baik. Jadi mungkin boleh perincikan sedikit lagi Datuk, di antara persediaan polis trafik khususnya dalam mengawal kesesakan lalu lintas yang dijangka akan berlaku di musim perayaan Tahun Baru Cina ini. Jadi seperti bagaimana biasa, kita pertama sekali kita telah membekukan cuti pegawai dan anggota trafik bagi memberi tumpuan dan juga komitmen 100% di dalam menjayakan Ops Selamat 21. Jadi seperti mana biasa dalam Ops Selamat 21 sebenarnya Tahun Baru Cina ini, rakan kolaborasi strategik kita adalah Plus Berhad, ya, di mana kita akan melaksanakan atau melancarkan pada besok 7 bulan, iaitu Ops Selamat yang akan dilancarkan oleh Tan Sri Ketua Polis Negara. Dan dengan kita juga menempatkan rakan-rakan strategik kita, iaitu dengan menempatkan di lokasi-lokasi kita punya Express Emergency Response Team ERT, yang mana kita ada kolaborasi bersama-sama dengan PLAS, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Lebuh Raya Pantai Timur, Jabatan Bomba Penyelamat, Jabatan Pengangkutan Jalan, Persatuan Ambulans Sabit Merah, Senja Ambulans dan juga pihak media. Dan kalau kita boleh gambarkan kepada penonton, berapa jumlah lokasi hotspot dan juga black spot yang telah direncanakan? Untuk di kawasan Lebuh Raya, jumlah hotspot yang kita telah kena pasti sebanyak 18 lokasi dan juga kawasan black spot itu 46. Manakala di negeri-negeri dan juga daerah sebanyak 407 lokasi hotspot dan juga 76 lokasi black spot yang telah pun dikena pasti. Baik. Jadi selain daripada itu, Datuk, berapakah elemen-elemen ataupun agensi yang juga terlibat sama dalam Ops Selamat pada kali ini? Ya, untuk agensi dalaman PDRM kita mengembalikan penugasan juga kerjasama daripada Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti melalui frontlinersnya URB dan juga MPV, dan juga menggunakan penglibatan daripada pasukan gerakan udara, yang mana kita menggunakan unit drone. Dan juga bagi agensi-agensi lain, kita sebutkan tadi, kita berkolaborasi dengan Emergency Response Team. Okey, selain itu Datuk, apa yang boleh beritahu oleh Datuk kepada penonton, nasihat juga tips kesempatan untuk kita berjalan raya ketika berlaku musim perayaan seperti ini? Saya ingin menasihatkan kepada pengguna jalan raya yang pertama sekali dalam musim perayaan, dalam perjalanan, yang pertama sekali merancang perjalanan. Buat persediaan awal dan juga sebelum perjalanan. Yang keduanya, pastikan kenderaan diselenggarakan dengan baik, dan juga seterusnya
dapatkan rehat yang secukupnya. Tidur yang secukupnya bagi memastikan tidak mengantuk dan keletihan, dan jika berada dalam situasi itu berhentilah. Berhenti dapatkan rehat secukupnya kerana ia akan memberi implikasi yang tidak baik jika kita meneruskan perjalanan dalam keadaan yang letih. Dan seterusnya memandu dengan kelajuan dibenarkan, dan mematuhi arahan papan tanda, dan juga tidak memotong di kawasan garisan berkembar dan juga kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan. Ya, Datuk, kita berbalik ketika Datuk berkongsi tadi tentang jangan kita bawa kereta atau memandu kereta ketika kita mengantuk misalnya. Microsleep ini boleh berlaku pada bila-bila masa kan. Ya. Jadi mungkin boleh kongsikan antara bahayanya jika kita memandu kenderaan dalam kita keadaan mengantuk. Daripada siasatan kita juga dapati bahawa adanya punca-punca kemalangan menyebabkan kematian, di mana pengguna jalan raya sendiri berada dalam keadaan yang tidak selesa, dalam keadaan terletih, keletihan, dan juga memaksa dirinya untuk meneruskan perjalanan. Jadi saya ingin nasihatkan di sini bahawa dapatkan rehat secukupnya, kerana memandu dalam keadaan laju dan juga tidak bersedia akan menimbulkan kemalangan. Betul. Kerana kita mempunyai keluarga yang perlu kita jaga di rumah. Ya. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya. Jadi mungkin apa harapan Datuk dalam Ops Selamat kali ini kepada masyarakat di luar sana yang sedang menonton? Harapan yang pertama daripada PDRM sendiri, kita memerlukan komitmen yang 100% daripada pegawai dan anggota PDRM, terutama daripada Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, dan juga daripada orang ramai untuk mematuhi peraturan, dan juga daripada pihak media untuk memberikan kata-kata nasihat kepada masyarakat supaya mematuhi undang-undang di jalan raya. Ya. Sedikit lagi perkongsian kalau Datuk boleh kongsi kepada penonton tentang had laju ketika kita berada di jalan raya sebenarnya. Had laju kita ada di lebuh raya, kita dia punya had laju 110, kemudian di jalan Persekutuan had laju yang berbeza, juga di jalan Bandaran. Had laju yang berbeza-beza dibenarkan oleh pihak agensi penguatkuasa. Itu antara tips-tips yang kita perlu ambil syakna untuk kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik walaupun kita berada di landasan ataupun di jalan raya ketika musim perayaan kali ini. Dan kita boleh gambarkan kepada penonton sahabat Malaysia tentang apa lagi yang perlu kita ambil cakna ketika kita berada di jalan raya semasa musim perayaan kali ini. Ya, apa lagi antara tips-tips? Antaranya iaitu macam yang saya sebutkan tadi, dalam kegerahan untuk pulang ke kampung dengan cuti yang panjang, sama-sama meraihkan perayaan Tahun Baru Cina ini, kita buat perancangan yang awal, persediaan yang awal, dapatkan secukupnya, dan rancang perjalanan. Rancang perjalanan. Ialah sebab kalau kita mungkin tidak merancang perjalanan kita itu, kita terus sahaja dengan sembrononya berada di jalan raya, mungkin kita tidak akan sampai dalam masa yang kita mahukan. Yang paling penting sekali, patuhilah peraturan dan mandu dalam keadaan yang berhemah dan sentiasa bertimbang rasa. Ya, betul. Dan kita juga perlu ambil syakna bertimbang rasa kerana di jalan raya itu bukan kita sahaja yang ada. Ya. Pelbagai lagi kenderaan lain seperti motosikal, lori lagi yang akan berada di jalan raya itu, dan kita boleh bawakan satu mesej yang sangat penting di sini untuk kita terus membawa kenderaan dalam keadaan yang baik, dan kita perlu selenggara. Kalau boleh kongsikan kenapa pentingnya untuk kita selenggara kenderaan sebelum kita membawa sebuah kenderaan tersebut? Ya, daripada kajian kita bahawa kenderaan perlu diselenggara dengan baik supaya perjalanan tidak terganggu antara pengguna jalan raya itu sendiri dan juga pengguna-pengguna yang lain. Kalau ada sedikit lagi boleh berkongsikan, kalau sekiranya berlaku kecemasan di jalan raya, apa yang perlu kita lakukan? Sekiranya berlaku kecemasan, yang pertama sekali kita berada di mengambil tindakan yang pencegahan untuk mencegah daripada berlakunya sebarang kemalangan yang melibatkan kenderaan lain. Kemudian dapatkan pertolongan daripada pihak lembaga lebuh raya ataupun konsesi lebuh raya, dan insya-Allah kita telah menguatkuasakan atau mengarahkan anggota dan pegawai trafik berada di lapangan untuk memberikan bantuan dan juga permudahkan urusan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadi kita perlu ambil tindakan yang drastik sekiranya berlaku sebarang kecemasan atau kemalangan yang berlaku di jalan raya untuk kita memastikan keadaan itu tidak terus berlaku dan ia dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Ya. Jadi mungkin boleh kongsikan Datuk lagi sekali berkaitan dengan sinergi yang telah dilaksanakan untuk kita melaksanakan Ops Selamat kali ini. Jadi untuk sebagai Ops Selamat yang 21 ni, kita telah membuat kajian dan juga studi kepada Ops Selamat yang lepas,
dan pada kali ini kita beri komitmen 100% dalam penugasan kita dan penyediaan awal di mana dengan pelancarannya Op Selamat pada besok hari. Kemudian Op Selamat ini diadakan selama 6 hari, 2 hari sebelum Hari Cina, 2 hari pemasa perayaan dan 2 hari selepas perayaan. Semua sepanjang 8 hingga 13 hari bulan. Jadi persiapan yang rapi telah dibuat oleh PDRM dan juga telah mendapat komitmen yang baik daripada pihak dan juga agensi yang lain. Okey. Antara perkara lain yang perlu dititikberatkan oleh masyarakat luar sana adalah ketika mereka meninggalkan rumah kan. Ya. Jadi apa antara langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan sekiranya mereka ingin keluar kawasan untuk meninggalkan rumah dalam keadaan yang baik? Okey, untuk itu PDRM juga memberi hibahan kepada masyarakat untuk maklumkan kepada balai-balai polis yang berhampiran semasa ataupun sebelum meninggalkan rumah. Yeah. Dan juga masyarakat juga boleh naikkan aplikasi VSP, Voluntary Smartphone, yang mana boleh melaporkan masa tarikh dan juga semasa meninggalkan rumah tu. Dan juga pihak PDRM melalui Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti melalui unit URB dan juga MPV akan membuat rondaan-rondaan di kawasan-kawasan perumahan untuk memastikan bahawa keadaan selamat dan juga pengemis ditinggalkan dengan selamat. Dan kalau kita berada dalam kawasan kejiranan, pastinya akan ada jiran kita di bahagian di rumah kanan dan kiri kita. Yeah. Jadi apa pesanan kepada masyarakat di kawasan kejiranan ini untuk terus sahaja melaporkan sekiranya berlaku sebarang kecurigaan tentang pencubahan yang akan berlaku nanti misalnya? Sekiranya masyarakat mendapati mana-mana orang yang mencurigakan berada di kawasan-kawasan atau di perumahan dalam keadaan yang mencurigakan, saya menasihatkan supaya melaporkan pada balai-balai polis dan juga pihak berkuasa yang berkaitan, dan juga mencatatkan butir-butir keadaan orang, kenderaan ataupun motosikal yang mencurigakan dan melaporkan pada pihak polis. Dan insya-Allah pihak polis akan meneruskan siasatan dan dihantarkan kita punya MPV dan juga URB di kawasan berkenaan. Okey, baik. Itu antara tips yang diberikan oleh Datuk Azman sebenarnya untuk kita terus memberikan gambaran kepada anda luar sana betapa pentingnya untuk penjagaan kita, perancangan kita sebelum kita melakukan pergerakan pulang ataupun pergi semasa musim perayaan yang akan berlangsung nanti. Dan sedikit lagi perkongsian yang boleh diberikan oleh Datuk Azman sendiri dalam Op Selamat ke-21 ini sebenarnya Tahun Baru Cina. Selalunya dalam kategori dalam keadaan Selamat Tahun Baru Cina ini, dalam Op Selamat ini, apa di antara masalah yang selalu dilaporkan kepada pihak PDRM? Masalah dalam ni iaitu peninggalan daripada orang ramai balik ke kampung. Jadi kita nasihatkan maklumkan pada PDRM melalui telefon dan juga melalui aplikasi smartphone. Dan juga insya-Allah pihak PDRM akan meletakkan penugasan kekuatan secukupnya untuk berada di lapangan, memberi bantuan dan juga mempermudahkan pergerakan perjalanan pengguna jalan raya, di mana kita masih lagi mengekalkan tema kita Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi. Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi. Itu cukupkan kata yang dipegang oleh PDRM sendiri untuk Op Selamat ke-21 kali ini. Dan kalau kita boleh kongsikan sedikit lagi perkongsian kepada penonton Malaysia berkaitan dengan Op Selamat kali ini. Jadi apa yang kita perlu titik beratkan selain daripada kita perlu melaporkan sekiranya berlaku kecurigaan tentang pencubuhan rumah dan juga untuk kita melakukan pilihan kenderaan sebelum kita keluar rumah. Jadi apa lagi tips dan juga pesan terakhir daripada Datuk kepada masyarakat di luar sana? Pesanan terakhir daripada masyarakat sempena Tahun Baru Cina ni iaitu mandulah dengan selamat, patuhi undang-undang, patuhi sentiasa memandu dalam keadaan berhemah, cukup rehat, kenderaan diselenggarakan dengan baik. Okey. Jadi itu yang perlu kita lakukan dalam Op Selamat ke-21 ini bersama dengan Tahun Baru Cina, untuk kita sentiasa ambil cakna tentang keadaan kenderaan kita, dan juga kalau kita tidak dalam keadaan sihat, kita perlu rehat seketika. Jangan kita terus memandu dalam keadaan kita letih, kerana ia akan mungkin boleh menjadikan kita sebagai pengguna jalan yang tidak berhemah nanti. Jadi kita perlu ambil cakna terhadap itu untuk kita terus selamat dalam Op Selamat ke-21. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Muhammad Azman bin Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, untuk perkongsian Op Selamat ke-21. Saya mendoakan agar perjalanan anda semua untuk pulang ke kampung dalam keadaan yang selamat. Terima kasih, Datuk. Baik, seterusnya kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.
tidak lagi menanti. Zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama, melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan, dunia di ujung jari, adu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah, akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Kini padu maju bersama, masa depan cerah untuk kita, untuk negara. Padu-padu takkan pernah berhenti, takkan lelah, terpelihara tiap masa. Bersua kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Serba biru pagi ni. Kan. Okey, kita nak kongsikan juga kepada anda. Ini satu berita yang baru saja kami terima di mana kemalangan melibatkan sebuah lori tangki dan trailer dilaporkan berlaku di kilometer 319.6 arah utara di antara laluan Tapah ke Gopeng. Lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang. Jadi sila rancang perjalanan anda sekiranya anda melalui jalan-jalan tersebut. Baik, dan penonton, seterusnya kita akan ke cerita Pagi Sarawak ketika ini bersama dengan rakan pelapor kita Firdaus Arasi untuk kesedaran anti rasuah di Sarawak. Bagaimana? Silakan. Terima kasih Sharifah dan Irfan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Hari ini kita berita langsung dari Kuching, Sarawak untuk bersama dengan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki di program Selamat Pagi Malaysia di Kuching. Hari ini kita akan membincangkan beberapa topik yang menyentuh SPRM dan juga Sarawak. Dan terus langsung bersama saya lah Tan Sri sendiri iaitu kita bincangkan mengenai kesedaran masyarakat di Sarawak tentang anti rasuah dan juga perbezaan dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Ya. Kesedaran masyarakat negeri Sarawak ini berbanding katalah 10 tahun lepas adalah baik dan memberangsangkan. Kalau kita lihat kepada statistik maklumat yang kita terima 2019 ke 2023, 1389 lebih kurang maklumat yang diterima, dan numbers ni sebenarnya konsisten. Tetapi yang penting daripada analisa kita dari segi konten maklumat tu, kandungan maklumat yang diterima. Dan saya lihat pada pandangan saya
sejajar dengan perkembangan teknologi teknologi telekomunikasi dan sebagainya, teknologi internet, maka rakyat Sarawak juga berkembang pemikiran mereka ke arah itu. Sebab itu bila kita terima maklumat daripada orang ramai yang melaporkan isu-isu rasuah di negeri Sarawak, maklumat tu mudah untuk kita siasat dan juga untuk kita verify information. Sebab tu kita lihat bila kes-kes yang kita siasat banyak yang berakhir dengan keputusan yang punitif, sama ada dituduh ataupun tindakan-tindakan yang kita laporkan kepada ketua-ketua jawatan hasil daripada siasatan kami. Kerana tindakan lain seperti tindakan tata tertib ataupun disiplin diambil terhadap penjawat awam ada juga penting untuk diambil kira. Ya. Dan berdasarkan laporan yang diterima SPRM, bagaimana, apakah kes yang tinggi diterima di Sarawak? Saya boleh katakan trend ya. Trend di Sarawak ni of course seluruh Malaysia, trend yang paling utama adalah perbuatan menerima suapan oleh mereka yang ada kuasa lah, terutama sekali melibatkan penjawat awam yang tergolong daripada sama ada pada enforcement ataupun yang bertugas di bahagian-bahagian pentadbiran ataupun yang meluluskan sesuatu procurement. Tetapi yang saya tekan di sini ada dua kes yang penting untuk diperhatikan sama macam negeri lain, iaitu perbuatan mengemukakan tuntutan palsu dan juga salah guna kuasa oleh penjawat awam. Walaupun dia punya segi nombor jumlah maklumatnya tidaklah tinggi berbanding dengan menerima maklumat, tetapi satu perkara yang perlu ditekankan dari segi pendidikannya. SPRM Sarawak telah pun diarahkan untuk lebih menekankan pendidikan kepada penjawat-penjawat awam supaya mereka lebih memahami tentang isu-isu berkaitan dengan salah guna kuasa dan juga isu tuntutan palsu. Tuntutan palsu pula dia adalah related kepada isu procurement yang mana ia lebih kepada ketirisan atau kerugian kepada kerajaan. Ini satu perkara yang saya tekankan kepada semua agensi kerajaan baik di Sarawak ataupun di mana-mana, kerana strategi kita adalah untuk sebaik mungkin untuk mengurangkan ketirisan, kerana wang yang dapat diselamatkan boleh digunakan untuk faedah rakyat. Jadi sama-sama kita usaha supaya ketua-ketua jabatan memerhatikan tuntutan-tuntutan ini dibuat dengan mengikut prosedur. Sebab itu governance penting. Dan saya tahu kerajaan negeri Sarawak telah menubuhkan ombudsman. Ombudsman ni satu daripada entiti yang boleh membantu untuk meningkatkan tata kelola ataupun governance di negeri Sarawak untuk mengatasi isu-isu yang penting seperti tuntutan palsu ini. Salah guna kuasa saja difahamkan mungkin tanpa sedar telah dilakukan. Ya, salah guna kuasa ni ada dua. Satu, sedar. Yang kedua, tidak memahami peruntukan undang-undang itu. Walaupun peruntukan undang-undang ni telah pun ada sejak tahun 1961 lagi. Dan kemudian ada perubahan undang-undang kemudiannya pada tahun 2009 undang-undang ni telah diperbaiki. Namun demikian ramai lagi yang tidak memahami ataupun mungkin tidak tahu bahawa menggunakan jawatan sebagai seorang berkuasa untuk faedah keluarga ni ataupun yang ada kaitan dengannya yang mendatangkan faedah kewangan merupakan satu kesalahan. Mereka mengatakan perkara ini boleh, contohnya lah yang berlaku di kalangan NGO sebagai contoh. Ada NGO yang yang memberi program-program tertentu kepada kaum keluarga mereka. Dia rasa boleh. Sebenarnya NGO adalah merupakan badan awam yang kerana dia telah didaftarkan di bawah ROS. Di bawah akta kami, mana-mana pertubuhan yang didaftarkan di bawah ROS merupakan sebuah badan awam. Mana-mana mereka yang bekerja dengan NGO itu adalah dianggap sebagai pegawai badan awam. Jadi pegawai badan awam tidak boleh menggunakan jawatan atau kuasanya bagi tujuan untuk faedah diri dan juga kaum keluarga. Jadi saya rasa ramai tak faham. Kita akan buat menyebar luas lagi tentang pemahaman di bawah salah guna kuasa. In general ramai yang tahu. Tapi dia tak tahu segi teknik dia. Taktikal dia mereka salah. Jadi ramai yang kita siasat, ada yang kita rujuk kepada ketua-ketua jabatan untuk diambil tindakan tata tertib. Tan Sri, nasihat Tan Sri kepada masyarakat Sarawak mengenai anti rasuah. Nasihat saya ialah kita ni pertama kita kena menanamkan sifat kita benci dan jijik kepada rasuah ni. Rasuah ni umpama kita melihat ke benda kotor lah.
Seumpama kalau kita kata jijik kepada dadah dan sebagainya, ataupun jijik kepada makanan yang kotor. Begitu juga rasuah. Kita mesti menjauhinya dan memastikan ia tidak berlaku baik di kalangan keluarga kita, jabatan kita dan apatah lagi di negeri Sarawak ini, supaya negeri ini akan meningkat maju. Kalau cakap aspek di negeri Sarawak ni, saya menyerukanlah kepada semua mereka yang terlibat, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan walaupun sekecil-kecilnya, supaya memastikan wang yang dibelanjakan adalah dimaksimumkan untuk kepentingan rakyat. Kerana bila kita cakap untuk kepentingan rakyat tu, maknanya kepentingan diri kita dan keluarga kita. Itu nasihat saya. Supaya kita sama-sama ada sifat untuk memakmurkan negeri Sarawak ini terutamanya. Baik, Tan Sri, seiring dengan perkembangan teknologi, maklumat juga mudah disalurkan dan jaminan kepada pemberi maklumat itu sendiri. Maklumat sekarang ni sepatutnya semua sedar. Kita dah masuk kepada 5G tak lama lagi. Jadi saya promoting lah tentang penyaluran maklumat ni sekarang ni. Kalau nak salur, satu boleh download Mac Mobile, MACC Mobile, boleh salurkan dan juga boleh hantar melalui email. Kalau tidak pun boleh WhatsApp saja ataupun hantar pada Telegram saja. Kita boleh menerima maklumat-maklumat begini dan saya bagi jaminan kepada rakyat negeri Sarawak bahawa semua maklumat ini adalah terlindung. Maklumat ini adalah terpelihara dan juga identiti pemberi maklumat juga terpelihara di bawah dua undang-undang. Satu, di bawah Akta kami sendiri sebenarnya pemberi maklumat adalah dilindungi. Yang kedua, di bawah Akta Pemberi Maklumat 2010 pun dilindungi. Akta Pemberi Maklumat ni lagi bagus kerana ada program atau skim yang tertentu di mana kalau dia mendaftar diri sebagai pemberi maklumat, ada remedinya sekiranya ada tindakan tidak wajar diambil oleh mana-mana pihak terhadap orang itu kerana mengetahui dia memberi maklumat kepada SPRM. Dan saya boleh claim bahawa SPRM setakat ini adalah merupakan leading agency yang pakai Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ini dengan begitu efektif sekali. Ya. Okay. Baik, terima kasih Tan Sri atas perkongsian itu tadi. Baik, itu saya yang boleh saya kongsikan untuk Cerita Pagi Sarawak dari Kuching hari ini bersama dengan Syafiqah dan juga Irfan di Angkasa Puri. Silakan. Okey, terima kasih Firdaus untuk Cerita Pagi Sarawak itu tadi. Ya, seterusnya kita akan ke Map Malaysia untuk melihat kejayaan Puan Cuaca untuk pagi ini. Tapi sebelum itu, kita akan terus ke topik kita pada pagi ini sebenarnya. Ini berkaitan dengan buli. Tapi hari ini kita nak bicarakan isu buli ini dengan lebih terbuka, dengan lebih mendalam mengenai banyak buli sebenarnya. Irfan, buli di sekolah, buli di kalangan ahli keluarga, buli siber, buli di jalan raya juga perlu kita bincangkan hari ini. Jadi hari ini kita bersama dengan Puan Anita Abu Bakar sekali lagi, Presiden MIASA selaku pengerusi Pertubuhan Advokasi Kesihatan Mental Kebangsaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan kami hari ini. Sudah tentu. Alhamdulillah. Hari ini menjemput. Terima kasih banyak-banyak. Okey, hari ini kita nak berbicara mengenai isu buli ini. Tapi sebelum itu, sebagai masyarakat yang cakna sebenarnya, kita perlu tahu dua perkara. Satu ialah apakah ciri-ciri seorang pembuli itu, dan yang kedua apakah ciri-ciri mangsa yang dibuli. Untuk kita lagi prihatin kepada mereka ini, Puan. Kalau kita cakap ciri-ciri kan semua orang kan kita cuba filter yang mana satu kan. Dia sebenarnya kita nak kena fahami kenapa seseorang individu itu membulilah. Mungkin itu lebih tepat ya. Kerana biasanya kalau kita melihat contohlah di sekolah kan, kenapa seseorang kanak-kanak ataupun remaja membuli remaja yang lain, biasanya ada beberapa faktor. Pertama sekali mungkin keadaan situasi di rumah. Mungkin ada dominasi ya, melihat cara ataupun gaya ibu bapa berinteraksi mungkin. Sebab kita melihat ibu bapa ni sebagai role model kan. Jadi kanak-kanak ni kita model sebenarnya ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa sekian, kita juga mengikuti. Jadi kadang-kadang mungkin juga ada pergolakan. Mungkin situasi rumah tangga yang kanak-kanak melihat ataupun witness kan. Jadi daripada situ mungkin mereka rasa tidak ada tempat untuk mereka meluahkan rasa, tidak tahu bagaimana nak berkomunikasi dan sebagainya, mungkin rasa tidak didengari. Jadi ada pelbagai faktor. Mungkin juga kanak-kanak kadang-kadang melihat apa yang mereka tonton di TV. Jadi kita merasa saya nak ikutlah. Cool, rasa cool mungkin, rasa hero ke mungkin, jadi mereka meniru. Kadang-kadang itu juga berlaku. Jadi dia bukanlah satu faktor tetapi pelbagai faktor sebenarnya. Mangsa juga sebegitu sebenarnya. Mungkin ada yang bersifat lebih, empati dia lebih tinggi.
Jadi merasakan bahawa mungkin patut dirasakan begitu, patut diperlakukan begitu, tidak tahu cara nak meluahkan, tidak tahu cara untuk meminta bantuan. Mungkin bukan seorang personality yang asertif mungkin. Jadi kerana mereka tidak merasa selamat, tidak ada ruang, tidak tahu cara nak berkomunikasi ataupun meluahkan, itu menyebabkan keadaan itu berlarutan lah, sebab kita merasa takut kan sebenarnya. Irfan, Syafiqah rasa kalau pembuli tu dah threaten kita, bagaimana pula kita nak meluahkan atau mencari bantuan. Mungkin saluran tidak jelas di sekolah, mungkin kurang terbuka tentang isu-isu buli, mungkin tidak diberitahu, mungkin pendedahan pendidikan kurang, jadi faktor banyak sebenarnya. Jadi bila kita berbicara tentang situasi buli sekolah, apa yang perlu diberatkan oleh guru kepada anak-anak murid mereka sebenarnya? Sebenarnya saluran sudah tentu, Irfan. Jadi apabila kita jangan merasakan kalau kita dibuli ni dia satu kelemahan. Kalau kita menganggap ia satu kelemahan, maka menjadi sukar. Tetapi kalaulah lebih banyak pendedahan dan pendidikan diberikan, sudah tentu kita merasa ini sesuatu yang mungkin lebih normal. Jadi kita berasa selamat sebab sekolah ni sepatutnya tempat yang selamat bagi kanak-kanak. Betul, mereka merasakan okey, ini zon yang selamat, aku boleh mendapatkan bantuan. Jadi saluran itu bagi saya penting. Kalau sesuatu berlaku, tidak semestinya hanya buli. Apa sahaja sekalipun yang berlaku di sekolah yang mungkin kurang selamat, mungkin tidak patut berlaku, kanak-kanak tahu saluran yang betul. Adakah ke guru disiplin, adakah boleh memberitahu guru sekolah. Dan yang penting kan bagi guru ataupun di pihak sekolah sendiri adalah untuk tanganinya segera. Kita jangan tunggu. Kalau ada je kanak-kanak luahkan kepada kita, jangan tunggu, nanti tunggulah staff meeting ataupun tunggu nanti bila PIBG dan sebagainya. Kita kena terus tangani supaya kanak-kanak itu merasa selamat dan merasa didengari. Dan juga yang membuli itu tahu bahawa ada consequences dan repercussions tu jelas. Dia mungkin begitulah, insya-Allah. Sama juga macam topik pertama kita tadi mengenai pengabaian anak-anak. Mungkin kita bila pembuli ini, mungkin mereka tidak sedar sebenarnya bahawa perlakuan mereka itu ialah perlakuan membuli. Jadi mungkin kalau Puan boleh kongsi apa di antara sebenarnya perkara-perkara yang kita lakukan tanpa kita sedar bahawa itu sebenarnya ialah buli. Betul. Mungkin kita mengejek. Betul. Sebenarnya kalau kita nak melihat ya, satu faktor yang besar ya di mana buli-buli ni biasanya apa yang mereka lakukan, yang paling tinggi sebenarnya adalah body shaming. Mungkin kita tak perasan, tapi mungkin kita gelakkan kawan-kawan kita. Kau hari ni nampak gemuk lah. Lepas tu cakap, gurau je. Gurau je. Lepas tu, hari ni rambut pelik lah, nampak pelik lah. Fashion kau ni zaman bila ni? Mungkin kita merasakan itu sekadar gurauan, komen yang tak ada memberikan kesan ataupun impak, tetapi sebenarnya kepada individu tersebut impak dia besar dan tinggi. Jadi body shaming ni 26% sebenarnya adalah betul body shaming ataupun lawak jenaka tentang badan, tentang fizikal kita. Itu yang paling tinggi sebenarnya. Kadang-kadang orang melihat mungkin physical bullying ya, tetapi sebenarnya physical bullying hanya beberapa 13, kalau tak salah saya 13% sahaja. Tapi 26% sebenarnya adalah masih tetap fizikal sebenarnya. Dia boleh buat kita rasa rendah diri tau. Betul. Dan juga kalau kita ni self esteem dah memang rendah, sebab kita banyak perbandingan. Kenapa? Kerana kehadiran media sosial sudah tentu. Tengok pula orang lain lawa kan. Betul. Lagilah kita rasa rendah diri. Lawa, fashion sebegini, cuti begini, makan sedap kan dan sebagainya. Jadi perbandingan tu banyak berlaku. Jadi bila kita melihat rakan-rakan ada satu, orang kata social status yang mungkin lebih tinggi kan, mungkin lebih banyak duit dan sebagainya, kita sudah tentu keyakinan diri insecure menurun. Dan kita risau tahap kesihatan sebab kalau semua orang kata perlu kurus, betul, jadi semua orang pun nak kena diet, telan macam-macam, bermaksud kurus, betul. Cucuk sana cucuk sini sebab standard dia terlalu tinggi. Betul. Kalau fashion baju begini barulah kacak, barulah tampan, barulah cantik, begitu. Muka kena macam ni barulah kacak. Stres juga. Rambut kena begini. Betul. Baik Puan, kalau kita berbalik kepada isu gurauan tadi kan, jadi di mana perlu kita letak limitasinya untuk bergurau dengan kawan-kawan ataupun rakan sekerja sebenarnya untuk mengelakkan buli berlaku? Ini susah sebenarnya, Irfan. Dia bukan sesuatu yang mudah sebab ini juga bergantung kepada individu tahu. Sebab ada penerimaan, sebab ada individu kita ejek macam mana pun dia okey je. Dia memang
masuk sini lantung balik. Betul. Tetapi ada tengok personality. Bagi saya faktor pelindung ni penting ya. Contoh support system sokongan kita bagaimana. Kalau kita mempunyai ibu bapa ataupun rakan-rakan ataupun persekitaran yang lebih menyokong, lebih kondusif, lebih boleh orang kata membantu, memberikan kita keyakinan diri yang tinggi, sudah tentu kita kalau apa diberi pun kita okey. Tapi kalau kita tak ada support system yang baik, tidak ada rakan-rakan, mungkin ya setengah orang tak ada rakan-rakan yang baik ataupun tak ramai. Mungkin disebabkan oleh itu juga kita kurang asertif, kurang kuat, kurang keyakinan diri. Jadi faktor-faktor ni semua faktor sekeliling dan faktor pelindung ni bagi saya utamalah untuk penerimaan masing-masing sebenarnya. Ya, yang paling penting peranan orang sebelah. Betul. Hanya ketika memandu. Sebab bila kita bercakap mengenai buli di jalan raya ni, apabila orang belakang mungkin cucuk dia dari belakang, kawan dia dari belakang. Lepas tu orang sebelah pula duk cucuk kita balik. Lawan balik. Jadi peranan. Dicabar. Betul. Jadi peranan bukan sahaja orang sebelah tetapi masyarakat mengenai dengan isu buli di jalan raya ni, Puan. Betul, penting sebenarnya. Sebab tu saya selalu berkata begini, kalau kita ni lebih cakna, kalau kita faham sebenarnya peranan kita, perkara-perkara ini boleh dibendung, perkara ini boleh diatasi dengan lebih baik. Tapi kalau kita buat tak tahu je, kita pun ada kurang ilmu, mungkin kejahilan kita sendiri, benda-benda ini lebih enabling lah kita kata. Jadi Puan, adakah tindakan untuk kita merakam dan juga menyebarkan video-video berlakunya buli dalam sosial ini satu tindakan yang wajar ataupun sebaliknya? Okey, dia wajar dan tidak wajar. Okey, saya katakan wajar sebab kita kalau kita dapat merakamkan kita ada bukti. Ini penting. Sebelum ini mungkin kita lihat pendedahan kurang sebab kehadiran sosial media itu kurang. Sekarang semua orang ada telefon. Jadi kita boleh terus merakam. Jadi bukti itu penting sebenarnya. Tapi kalau kita viral video-video tersebut, sudah tentu ada orang kata jatuh air mukanya. Aib itu dibuka dan kemudian kepada pembuli tersebut. Sebab pembuli itu juga ada isu-isu dia, Irfan dengan Syafiqah. Tidak ada orang bangun pagi nak membuli sebenarnya. Perlu ada perkara-perkara yang berlaku dalam diri seseorang itu untuk pembulian itu berlaku. Jadi bagi saya kalau kita memviralkan sesuatu video tersebut kepada dan sampai kepada tempat-tempat yang tidak sepatutnya, sudah tentu ia menambah burukkan keadaan lah. Kalau kita nak viral, kita viral mungkin peristiwa tersebut bahawa ada pembulian yang berlaku, mungkin di sekian keadaan, bagaimana kita boleh membantu, bagaimana kita boleh tangani dengan segera. Tapi bukan memviralkan video tersebut dengan nampak muka mangsa, dengan memberikan details mangsa dan sebagainya. Dan bukan saja untuk isu buli, untuk isu apa sekalipun sebenarnya. Jadi ini banyak yang kita lihat berlaku sekarang ini di social media, ya. Terutamanya kalau dalam aspek bagi saya dalam kepakaran isu kesihatan mental ni lah, apabila berlakunya kejadian ataupun kes bunuh diri sebagai contoh, ya. Memberikan detail mangsa, tempat, lokasi, cara dan sebagainya. Ini sudah tentu kita trigger individu-individu yang lebih rentan dan mungkin peniruan juga boleh berlaku. Jadi dalam isu kita merakam video juga sama. Jadi individu lain boleh belajar bagaimana nak membuli individu yang lain. Jadi sebab itu memviralkan ataupun merakamkan ini juga ada consequences-nya lah. Ya. Macam mana pula dengan masalah favoritism ini? Favoritism bukan saja berlaku di tempat kerja tetapi juga boleh berlaku di dalam keluarga juga. Kita berbalik kepada topik kita yang pertama ialah mungkin favoritnya anak sulung ke ataupun anak bongsu ke. Ini juga merupakan satu buli juga, Puan, ya? Betul. Saya susah panjang nak explain part ini. Tapi dia begini, sebab tu saya ada dua anak. Saya selalu kata my favourite daughter, my favourite eldest is this one, and my favourite youngest is this one. Padahal ada dua anak je. Begitu. Kalau begitu, that is really good. Dua-dua favourite. Dua-dua favourite maksud dia. Tapi kita jangan ada favoritism dan anak-anak pula tahu dan sedar dan dapat lihat sendiri. Ini sudah tentu mereka merasakan tidak dihargai, tidak disayangi. Kenapa? Apa kurangnya aku? Jadi pelbagai persoalan yang timbul dan daripada situlah hilang keyakinan diri, merasa tidak ada ruang yang selamat, merasakan kurang kasih sayang, tidak ada tempat boleh mereka luahkan. Jadi sebab itu perkara ataupun kes-kes buli boleh juga berlaku kerana tak tahu ke mana nak channel sebenarnya. Jadi pergi ke sekolah, di sini aku boleh rasa bahawa aku hero, aku heroin, aku didengari. Jadi social status di sekolah itu pun ada hadirnya kerana mereka mahu dominasi tersebut. Kerana di rumah tak dapat sebenarnya. Jadi ke mana nak channel? Kemudian berlaku di sekolah. Dan kalau guru-guru tidak prihatin, komunikasi tidak terbuka, kita tidak belajar cara nak berkomunikasi dengan baik,
pembuli juga diam, yang mangsa juga diam sebenarnya. Jadi dua-dua menjadi mangsa sebenarnya. Betul. Mangsa keadaan, mangsa situasi. Saya suka mengenai komunikasi itu tadi. Bila kita bercakap ataupun menyentuh mengenai komunikasi berkesan itu, tidak ramai sebenarnya yang faham bagaimana sebenarnya teknik komunikasi yang berkesan bukan sahaja kepada mangsa buli tetapi kepada pembuli itu tersebut. Betul. Sebab kalau tidak, kita tidak sedar bahawa pembuli juga mahu didengari. They want to feel understood. Aku dah seeking attention. Yes, I'm seeking attention. Kenapa kau tak nampak ni sebenarnya? Setuju. Aku perlukan bantuan. Aku perlukan pertolongan. Mungkin ini cara pembuli itu nak memberitahu. I need help. Tapi tidak tahu caranya dengan membuli orang lain, tapi itu juga tidak dibantu. Itu juga tidak dibendung. Yang dibantu biasanya mangsa. Tetapi pembuli kenapa? Selalu disisihkan. Jadi ini penting. Jadi kita ada banyak program membantu mangsa tetapi kurang program untuk membantu pembuli. Ya. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa ataupun guru luar sana, apa yang perlu kita lakukan untuk tackle pembuli ni sebenarnya? Jadi kalau kita melihat di sebuah negara, kalau kita ambil contoh ya di Finland, mereka ada satu program di mana dasar-dasar mereka sangat orang kata sangat solid ya di sekolah, di mana semua pemegang-pemegang taruh di sekolah memainkan peranan. Contohnya ibu bapa, pihak sekolah sendiri, mungkin pakar-pakar psikologi contohnya, mungkin volunteer sukarelawan, yang semua dengan pelajar-pelajar memainkan peranan bersama untuk melihat bagaimana anak-anak mahu didengari, apa yang mereka perlukan, di mana saluran yang tepat, bagaimana ibu bapa, guru, pelajar dapat berkomunikasi, sebab guru dengan ibu bapa ni perlu ada orang kata relationship yang bagus supaya, dan guru perlu mempercayai ibu bapa juga perlu trust guru. Ini adalah orang kata the best relationship yang kita boleh hadirkan sebenarnya, dan daripada situ barulah perkara-perkara ini boleh dibendung, bukan saja buli tapi isu kesihatan mental, isu-isu lain yang berkaitan. Ini adalah satu orang kata sistem yang perlu kita kuatkan. Jadi orang kata di dasar-dasar inilah yang perlu kita hadirkan sebenarnya, insya-Allah. Yang paling melakukan adalah pembulian dari bentuk cyber. Betul. Cyberbullying sangat tinggi sebenarnya. Jadi buli cyber ni peranan masyarakat supaya tidak menambah-nambah dan mengapi-apikan lagi situasi itu, Puan. Okey, bagi saya kalau kita nak berada di social media silakan, tetapi hadirkanlah diri dengan penuh adab. Ini penting. Jadi bagi saya kan, saya berulang kali mengatakan ini, Syafiqah dan Irfan, adalah sebenarnya kita boleh menegur, tapi kalau lebih baik menegur secara PM ya. Jangan tegur, dan juga jangan rasakan kita ni lebih daripada Tuhan lah. Kalau boleh. Bahasa ringkas dia. Bahasa kasar dia mungkin juga. Ya. Sebab ialah kita ada peranan, kita nak berada di social media ni boleh, dan social media boleh memainkan peranan yang sangat besar untuk kita nak berkomunikasi dengan baik. Mungkin kita nak membuat pendedahan, pendidikan, banyak yang kita boleh contribute sebenarnya, tetapi cara tu penting sebenarnya. Jadi dengan beradab, orang kata dengan PM to P, dengan jangan menghukum, melabel, cyberbullying, ini pentinglah. Niat tidak menghalalkan cara. Betul. Itu paling penting. Jadi kalau ingin menegur sekalipun, kita ada saluran, dan kita yang paling penting ada adabnya. Hari ini punya ayat, jangan jadi Tuhan lah. Jadi Puan, sedikit lagi ya, kalau boleh kongsikan kepada masyarakat luar sana tanggungjawab kita sebagai manusia untuk sentiasa bertindak rasional, kerana kita nak bendung pembulian ini berlaku. Apa yang perlu kita lakukan kepada diri kita untuk sentiasa rasional dalam melakukan apa jua perkara? Saya rasa kita kena mindful kot, Irfan. Ini paling penting ya, tentang orang kata the weight of our language juga ya. Kata-kata kita ni boleh membunuh sebenarnya. Jadi hadirkan cara berkomunikasi dengan baik, tahu perkataan-perkataan yang lebih orang kata bersifat empathy, bersifat kasih sayang, orang kata bersifat menyokong. Saya rasa ini sangat penting, dan juga hadirkan satu sistem sokongan lah yang lebih baik ya, dan efektif, supaya kalau kita berada dalam keadaan yang tertekan, berada dalam keadaan yang sukar, cabaran-cabaran berlaku, kita ada saluran yang tepat, mungkin ibu bapa, rakan-rakan, guru-guru, hadirkan mungkin orang-orang yang kita percayai ya, sebab
sebab perkara-perkara ini bukannya kita boleh bercakap ataupun meluahkan kepada sesiapa saja. Mungkin bertambah burukkan keadaan. Irfan aku tengah lalu memang patut pun. Contohnya begitu kan. Kesian Irfan Pukul tu. lagi orang tu, pukul lagi teruk. Contohnya kan. Jadi kena hadirkan orang-orang yang kita tahu boleh membantu menyokong dengan lebih efektif, insyaAllah. Jadi pendengar yang baik Pendengar yang baik, betul. Tetapi hadirkan sifat empati itu Irfan penting. Betul. Jadi isu mengenai buli ni memang kita sering bicarakan di mana-mana platform. Tapi apa yang paling penting ialah kesedaran diri sendiri itu. Sedar bahawa mungkin percakapan kita mengguris perasaan ataupun macam body shaming tadi, dan kita kena caknalah dan juga kita kena prihatin dengan masyarakat sekeliling kita. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Anita Abu Bakar, Presiden Miasas selaku Pengerusi Pertubuhan Advokasi Kesihatan Mental Kebangsaan, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya penonton, kita akan ke Map Malaysia untuk kita melihat laporan cuaca untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin semasa. Rantau negara masih lagi menerima arah angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 hingga 20 km per jam. Dan terdapat juga pesongan angin timuran di sekitar bahagian tengah semenanjung Malaysia dan di negeri Sarawak, yang mana keadaan ini boleh mempengaruhi keadaan cuaca di rantau negara kita. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Daripada paparan gema radar dapat diperhatikan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kesemua negeri di semenanjung pada pagi ini. Dan kami jangkakan keadaan cuaca baik ini boleh berterusan sehingga ke awal petang nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, sama juga keadaan di negeri Sarawak, keadaan cuaca hujan, tiada hujan yang dicerap buat masa ini. Hujan kini sedang berlaku di kawasan perairan bahagian Kuching di negeri Sarawak. Begitu juga hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan di negeri Sabah yang kami jangkakan akan beransur reda sekitar 1 hingga 2 jam saja lagi. Baik, menjelang ke petang nanti pula, Map Malaysia masih meramalkan hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku bermula daripada bahagian pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang sekitar awal petang, dan menjelang ke lewat petang, hujan akan memasuki kawasan pedalaman negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, pedalaman negeri Sembilan dan juga di beberapa bahagian di barat Johor. Untuk negeri-negeri di utara pula, khususnya bagi negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, tiada hujan yang diramalkan pada petang ini dan suhu boleh melebihi sehingga 35 darjah Celsius. Jadi dinasihatkan kepada warga setempat supaya perbanyakkan minum air, kurangkan aktiviti di luar rumah terutamanya di waktu tengah hari dan elakkan pembakaran terbuka. Baik, bagi ramalan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di kesemua bahagian di negeri Sarawak dan lebih tertumpu di bahagian selatan, pedalaman dan tengah negeri Sarawak. Untuk negeri Sabah pula, hujan lebat berserta ribut petir diramalkan boleh berlaku di bahagian pedalaman, pantai barat dan juga bahagian Tawau di negeri Sabah. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
dari tahun 2022 sehingga sekarang kami masih lagi menggunakan bekas kapek lumpur yang sama. Air itu naik masa tengah-tengah malam. Lebih kurang pukul 3.30. Ada yang sedar, ada yang tak sedar. Macam itulah. Waktu itu semua penduduk kampung memang tak boleh keluar lah. Nak mari sini daripada tinggi nak turun ke bawah tak boleh. Sebabnya air terkepung dah. Ada jemaah yang datang pagi tu melihat kapek tu memang terapung lah. Memang teruk lah dengan lumpurnya lebih kurang 2 inci di atas kapek tu. Semuanya ada bantuan sikit pada orang-orang muda sini. Volunteer lah untuk akak-akak kapek masjid ni. Hak sempat-sempat, ada hak tak sempat tu tenggelam lah. Yang ketiga lah. Dah. Kali yang ketiga dah dinaiki air masjid Kampung Keruak ni. Jadi keadaannya banyak perkara yang tidak menyenangkan lah semasa melakukan solat. Terutamanya kapek tu dah berbau lumpur. Masa hampa di dalam masjid ni, jadi kapek ni tidak sama macam asal lah. Jadi kalau sembahyang tu jadi melekat, dia punya bulu-bulu kapek ni lekat kat dahi semua, dia jadi hakis. Kapek tu pun jadi nipis, berhabuk, tidak menyenangkanlah para jemaah mengerjakan solat. Sebab kesan lumpur tu terlalu lama dihadapi oleh jemaah-jemaah masjid Kampung Keruak ini. Penonton, Yayasan Ikhlas merupakan sebuah NGO yang bergiat aktif dalam aktiviti kemanusiaan dan namanya tak asing lagi dalam masyarakat kita. Untuk pagi ini kita akan bicarakan tentang cahaya kesyukuran bangunkan semula Masjid Surau bersama dengan Tuan Bilal Jailani, pengurus besar Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Assalamualaikum. Baik, sihat Okey, tadi kita boleh lihat satu gambaran berkaitan dengan surau dan juga masjid yang perlu kita perbaiki dari semasa ke semasa. Jadi apa antara kempen telah dijalankan oleh Yayasan Ikhlas pada ketika ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam bahagia kepada semua penonton. Mudah-mudahan di bulan Rejab ni kita dirahmati oleh Allah SWT. Yayasan Ikhlas bagaimana tahun-tahun sebelumnya, setiap kali November hingga Mac kita akan aktif turun ke tempat-tempat yang banjir lah, utamanya di Pantai Timur. Dan baru saja minggu lepas kita pergi ke Dungun, berkampung ke sana 3 hari 3 malam, membantu membersihkan rumah penduduk dan juga infra sosial yang terdapat dekat sana. Dan bila kita turun, apa yang kita nampak adalah masyarakat sedang berada dalam fasa pasca banjir dan mereka sedang menghadapi satu situasi pemulihan lah. Dan antara perkara yang mereka hadapi adalah untuk memulihkan kembali infra mereka, pusat-pusat komuniti mereka, antaranya adalah masjid dan surau. Bukan mereka tak mampu untuk memulihkan, tapi mereka sedang ditimpa musibah sendiri. Mereka sendiri baru saja kehilangan harta benda peribadi dan mereka kini memerlukan bantuan daripada orang ramai untuk membantu memulihkan infra sosial mereka. Dan semua ini kita jalankan, kempen kapet masjid dan surau ini atas 3 dasar. Yang pertama adalah untuk memulihkan rumah Allah SWT. Tidakkah terjentik rasa dalam hati kita apabila rumah kita indah tersergam sedangkan kapet di masjid berbau mazhab. Betul. Dan yang kedua, kita juga atas dasar untuk mengaktifkan kembali pusat-pusat komuniti dan pusat-pusat sosial antaranya masjid dan surau. Dan juga yang ketiga adalah kita sebenarnya bila kita bantu mereka ini dalam kempen masjid dan surau, kita memberi sokongan moral kepada mereka yang baru saja ditimpa musibah banjir. Jadi Tuan, kalau boleh gambarkan kepada kita keadaan masjid dan juga surau ketika berada di Terengganu, baru-baru bagaimana situasinya? Bila kita turun tuan-tuan, kita nampak memang kapet ni dah tenggelam, dah terapung dan lumpur sudah naik ke atas kapet lah. Dan kapet ni sebagaimana kita tahu dia kan yang cantik, yang lembut ini, sekali kena lumpur dia tak akan dapat kembali seperti asal lah. Dan kapet adalah satu perkara yang menyumbang kepada kebanyakan keselesaan sebuah masjid dan surau tersebut. Jadi kita nampak bila dah berlaku macam ni, biasanya lah dia akan total loss lah. No matter how we clean it, no matter how we panggil pakar ke bersihkan, dia tak akan kembali seperti asal lah. Dan ini benda ni sebenarnya sudah mereka buat precaution sampai tak tenggelam. Tapi kadang-kadang banjir itu naik dalam keadaan yang
tak terjangka. Naik pula 3.30 pagi, 4 pagi dan tak sempat orang nak pergi gulung dan selamatkan. Jadi dia akan terlepaslah. Jadi itulah yang kita nampak berlaku pada di lapangan itu. Jadi Yayasan Ikhlas sebenarnya merencanakan kempen untuk mempelajari ilmu, berkomuniti yang hebat untuk masyarakat dan dia sebenarnya adalah penstabil kepada masyarakat tersebut. Itu pentingnya untuk kita terus mengimarahkan masjid. Dan orang yang mengimarahkan masjid ini, Allah SWT sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-17, hanya sahaja orang yang mengimarahkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut selain Allah Taala. Dan Allah berdoa dalam Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, mudah-mudahan mereka yang mengimarahkan rumah Allah ini termasuk dalam kalangan orang yang mendapat hidayah. Itu pentingnya kita terus mengimarahkan masjid. Dan masjid juga sebenarnya adalah lambang dan refleksi kepada sebuah komuniti. Kalau kita pergi masjid, tengok pintu tandas tercabut. Itu sebenarnya reflect kepada komuniti itu. Jadi kalau kita pergi satu masjid itu indah, sergam, cantik, itu adalah refleksi kepada komuniti tersebut. Masya-Allah. Jadi kita perlu berlumba-lumba untuk kita memuliakan tempat kita beribadah seperti masjid dan juga surau. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya seronok dapat melihat kepada perkongsian yang dilakukan oleh tuan sendiri. Jadi apa di antara target ataupun berapakah masjid dan surau yang ingin dibantu oleh Yayasan Ikhlas sebenarnya? Untuk kempen kali ini kita mensasarkan 10 buah masjid untuk kita 10 buah masjid dan surau untuk kita bantu dan kita telah kenal pasti ke 10 masjid tersebut. Antaranya adalah Masjid An-Nur Kampung Keruak di Jertih, kemudian surau Kampung Serongga di Rantau Panjang dan juga Masjid Mukim Gual Tok Deh di Pasir Mas di Kelantan. Dan ada 7 lagi masjid yang lain dan semuanya terjejas dengan banjir. Dan untuk rekod pada tahun 2022 ketika itu negara kita dilanda oleh banjir yang besar juga, Yayasan Ikhlas juga melancarkan kempen seperti ini dan pada ketika itu kita berjaya menyumbangkan kapek kepada 13 buah masjid dan surau di seluruh negara. Jadi pada kali ini di bulan Rejab yang mulia ini, bulan Allah Ta'ala, bulan haram ataupun bulan suci, 4 daripada bulan suci iaitu Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga persediaan Ramadan juga kita mensasarkan 500,000 untuk membantu 10 buah masjid sebab kos dia antara 30,000 hingga 60,000 satu masjid dan surau. Dan kita harap tuan-tuan semua dapat bersama dengan Yayasan Ikhlas menjayakan kempen ini. Kalau tak dapat menyumbang pun kita sharekan info ataupun kita doakan saja untuk mereka pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi saya kira penonton dah tak sabar untuk kita mengetahui cara untuk kita berinfak bersama dengan Yayasan Ikhlas ni bagaimana sebenarnya cara. Semudah layari sedekahsini.com/kapet. Semudah layari sedekahsini.com/kapet. Tonton akan dibawa kepada website kita dan kita ada semua laporan dan tujuan projek ini di sana. Ya, seperti yang boleh kita paparkan di sini adalah akaun Yayasan Ikhlas Maybank Islamik 562834636228. Referensinya adalah Kapet Masjid. Ya, tuan. Dan boleh juga follow kita punya info di Telegram Yayasan Ikhlas, media sosial Yayasan Ikhlas, TikTok Yayasan Ikhlas pun ada. Jadi itulah cara kita berinteraksi. Kita bawa suara masyarakat Kombi itu kepada peringkat nasional untuk sama-sama kita hidupkan budaya komunitisme dan jauhi budaya individualisme. Betul. Jadi tuan, walaupun kita bukan berada di kawasan yang mengalami banjir, kenapa kita sebagai seorang Muslim perlu untuk ada sifat ingin bersedekah dan berinfak kepada mereka yang memerlukan, tuan? Sebenarnya Muslim ini identitinya adalah satu jasad yang satu. Hari ini mungkin bukan hari dia dan Allah tak timpakan ujian itu kepada kita. Jadi inilah masanya untuk kita saling support, cover mengcover itu bahasa budak muda, cover mengcover, support mereka, beri sokongan moral kepada mereka. One day kalau kena pada kita, insya-Allah mereka juga akan bantu kita. Inilah satu ekosistem sebenarnya, tanggungjawab sosial yang memang dah ada dalam masyarakat dan inilah yang menjadikan kita manusia yang betul-betul insani dalam kehidupan. That's why kita kena support lah. Betul. Lagi sekali kalau boleh tuan mewawarkan kepada masyarakat untuk terus berinfak bersama Yayasan Ikhlas. Terus ke Maybank Yayasan Ikhlas 562834636228, referen Kapet Masjid. Kami akan sebaiknya menyampaikan amanah anda. Amanah anda adalah tanggungjawab kami. Boleh juga hubungi hotline untuk berinteraksi dengan pegawai kita untuk maklumat lanjut 011 5958 6782.
Baik, mari kita bersama-sama menunjukkan rasa syukur kita untuk berinfak, untuk kita bangunkan semula Masjid dan Surau bersama Yayasan Ikhlas. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Bilal Jailani, pengurus besar Yayasan Ikhlas untuk perkongsian pada pagi ini. Baik penonton, seterusnya kita akan terus saja terbang ke negeri Melaka untuk cerita pagi di sana. Bagi tahun Melawat Melaka tahun ini, tema pelancongan Februari. Jadi kita bersama dengan pelapor Farah Huda Sahira yang telah pun bersedia. Silakan. Baik, terima kasih. Sebut sahaja pasal Melaka, pasti orang tahu 2024 adalah tahun Melawat Melaka dan pastinya pelbagai aktiviti menarik yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Melaka sendiri dengan bahagian pelancongan juga dan juga Motek Negeri Melaka, dan ia adalah untuk kepuasan pelancong yang hadir ke Negeri Melaka. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut, saya bersama dengan Timbalan Esko Pelancongan Warisan dan Seni Budaya Negeri Melaka, Datuk Zaidiatan. Terima kasih Datuk sudi bersama kita pada pagi ini. Jadi Datuk, kalau boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, sudah lebih sebulan dah pun orang kata sejak pelancaran TMM 2024, bagaimana Datuk melihat sambutan pelancong ke Negeri Melaka? Silakan Datuk. Alhamdulillah setakat ini nampak perkembangan yang sangat menarik dan pelancong datang daripada semua arah masuk ke Negeri Melaka, dan kita menyediakan semua segmen pelancongan daripada pelancongan makan-makan, pelancongan di Taman Laut Melaka dan juga pelancongan sejarah yang berada di Center Historical Melaka. Ya, jadi dalam keadaan ini kita melihat krus sudah mula masuk dan setakat ini pada Januari kita menerima 4 kapal persiaran yang setiap kali sekurang-kurangnya 1,200 pengunjung telah mula turun ke Melawat Melaka, dan juga kita nampak kereta-kereta semakin banyak dan kerajaan negeri akan memperluaskan terutamanya tentang program cabutan bertuah untuk dinikmati oleh semua pengunjung ke Negeri Melaka. Baik Datuk, seperti sebelum ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf juga ada memaklumkan setiap bulan akan ada tema pelancongan tersendiri di Melaka. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan apakah tema untuk bulan Februari dan apakah antara pengisian bagi tema Februari pelancongan ini? Okey, tema bagi bulan Februari adalah kembali kepada sejarah ataupun back to history, dan dalam kerangkanya kita susun semua tempat muzium-muzium dengan pelbagai pameran yang kita buat, dan semua fasilitis yang berkaitan ada hari istimewanya pada 20 Februari yang mana semua tempat-tempat muzium-muzium, Menara Taman Sari, sungai dan juga zoo kita beri percuma kemasukannya. Dan pada 20 Februari itu yang paling meninggalkan sejarah nanti adalah itu hari pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 20 Februari 1956. Peristiwa itu Melaka angkat sebagai satu peristiwa yang harus dikenang bukan hanya di peringkat negeri, bahkan di peringkat negara, kerana itulah ketikanya negara mendapat pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu daripada rombongan ke England dahulu. Jadi pada hari itu nanti kita akan laksanakan proses pengisytiharan yang sama dengan lakonan yang sama sepanjang daripada pukul 4 petang sehingga ke malam, di mana program perarakan yang amat berhormat Tengku pada ketika itu akan kita lakonkan semula, dan pengisytiharan mereka akan kita laksanakan di hadapan memorial, dan seterusnya pada malam harinya kita akan ada malam aneka warna seperti mana yang tercatat dalam minit mesyuarat penganjur pada tahun 1956 itu. Inilah fakta-fakta sejarah yang kita angkat semula bagi memberikan pelancong kefahaman tentang proses kemerdekaan tanah air. Baik Datuk, jadi mungkin ada war-war kepada orang ramai. Seperti kita tahu 20 Februari juga adalah cuti umum. Macam Datuk kata tadi, banyak tempat-tempat percuma yang boleh pengunjung masuk. Jadi kepada orang ramai, ayo Datuk untuk masuk ke Negeri Melaka. Pada orang ramai saya mengalukan semua untuk hadir pada bulan Februari ini, dan kita juga akan buka ke penyertaan kepada
semua pelancong untuk menyertai cabutan bertuah kepada semua program di dalam negeri kita pada tahun ini, dan kita harap kereta yang kita ada banyak ini dapat kita bagikan ataupun bagikan kepada pengunjung-pengunjung yang bertuah yang hadir sepanjang tahun Melawat Melaka ini. Datuk, sebelum kita berakhir, mana lagi Datuk? Melaka lah. Baik, terima kasih Datuk di atas perkongsian itu tadi. Ya, betul seperti yang Datuk Zaidi katakan tadi, mana lagi Melaka lah. Jadi ayuh meriahkan Melaka sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Jadi saya kira sekian saja cerita pagi dari Melaka bersama saya Farah Huda Sairan serta kru penerbitan. Kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Sebagai pengguna teknologi, kita terdedah dengan pelbagai ancaman dan serangan cyber yang semakin kompleks dan berubah mengikut evolusi semasa, menyebabkan ramai di kalangan pengguna internet yang menjadi mangsa jenayah cyber. Tindakan seperti penggunaan kata laluan yang kukuh, mengemaskini perizinan keselamatan dan ketulusan suatu berurusan dalam talian boleh memberi perbezaan yang besar. Kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan ekosistem digital yang moden. Justru adalah penting untuk kita amalkan nilai etika, moral dan akhlak murni sewaktu menggunakan teknologi mahupun ketika berada di ruang cyber. Selamat Hari Keselamatan Internet 2024, sentiasa bijak, sentiasa selamat, bersama ke arah kesejahteraan cyber. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sempena Hari Keselamatan Internet 2024, kita menyambut kemajuan inovasi internet yang dinamik dan juga mengakui tanggungjawab bersama untuk membina ruangan cyber yang mencerminkan nilai sejati Malaysia Madani. Sebagai warga digital Malaysia, kita harus berpegang teguh kepada nilai etika serta moral yang tinggi sewaktu penggunaan teknologi, terutamanya ketika berada di ruang cyber. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2024, saya menggesa warga digital Malaysia dari segenap lapisan masyarakat untuk berganding bahu bagi membina ruang cyber yang selamat lagi sejahtera. Amalkan perkongsian maklumat, saling bantu-membantu dalam memahami risiko dan galakkan amalan keselamatan cyber yang sewajarnya. Ingatlah, keselamatan internet adalah tanggungjawab kita bersama. Selamat Hari Keselamatan Internet 2024. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Ya, uniknya hari ini, Irfan, hari kedua, minggu kedua, bulan kedua untuk 2024 merupakan sambutan Hari Keselamatan Internet 2024. Jadi selain daripada kita nak membicarakan mengenai sambutan ini, kita juga ingin berbincang mengenai isu-isu keselamatan cyber yang sedang pun berlaku sekarang ini. Kalau kita boleh kongsikan sedikit, Pusat Respons Kem Kebangsaan merekodkan kes jenayah dalam talian mencatatkan 1.34 bilion kerugian bagi tempoh 1 Januari hingga 8 Disember tahun lalu. Jadi ini satu statistik yang cukup membimbangkan. Jadi apa sebenarnya di antara isu-isu yang berkaitan dengan cyber ini? Terus saja kita bersama dengan tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Amiruddin bin Abdul Wahab. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat Datuk? Baik, Alhamdulillah. Jadi pertamanya kita akan kongsi kepada penonton apa di antara isu-isu keselamatan cyber yang perlu kita ambil cakna dengan keadaan Malaysia ketika ini, Datuk. Baik, kalau kita lihat sekarang ni kita semakin berhubung kait dengan teknologi digital. Internet user sebagai pengguna internet makin melonjak. Bukan hanya di Malaysia, malah di dunia. Jadi bila mana kita semakin bergantung kepada teknologi digital, sebenarnya kita juga terdedah dengan risiko ancaman cyber. Dan dalam konteks kami di Cyber Security Malaysia, kita ada satu pusat bantuan Cyber 999 yang mana netizen boleh laporkan sebarang insiden. Dan antara insiden yang tertinggi ialah berkaitan tentang penipuan tadi, ataupun scam, phishing dan sebagainya. Juga antara juga serangan dipanggil kod-kod hasad ataupun malicious code yang seperti ransomware, dan juga pencerobohan seperti penggodaman dan sebagainya. Jadi ini antara top insiden lah yang dilaporkan kepada Pusat Bantuan Cyber 999. Datuk, mungkin
mungkin Datuk boleh komen sedikit mengenai isu dark web ini. Sebab dark web ini mungkin ramai yang tidak mengetahui mengenai isu ini, tapi ini satu ancaman juga sebenarnya, kan ada pelbagai sebenarnya perkara yang berlaku di dalam dark web ini. Baik, bila kita sebut dark web, kita kena faham juga overall ekosistem dia. Kita ada satu lagi panggil surface web. Surface web ni kalau macam kita buat macam iceberg, kita ada yang dekat atas kat luar tu, kan, dan di bawah pun ada satu lagi bongkah yang lagi besar. Jadi surface web ni yang atas tadi. Yang ini maksudnya benda-benda ataupun maklumat-maklumat yang kita boleh cari dalam browser seperti biasa Google yang kita buat. Jadi kita boleh dapatkan maklumat tersebut. Tapi di bawah ada satu lagi bongkah sebenarnya lagi besar yang tak boleh di-search guna Google dan sebagainya. Ya. Ini kita panggil dia panggil deep web. Deep web. Deep web tu dia di ke bawah lah. Ya. Dan dalam deep web tu ada satu lagi yang lebih yang bersifat malicious, yang tidak baik, yang banyak aktiviti-aktiviti yang tidak baik itu, yang jenayah dan sebagainya berlaku di dark web. Di sinilah perkongsian data-data yang selalunya contohnya yang bocor dijual di situ. Ini kata underground economy. Jadi ini antara realiti di dalam cyber, ada yang boleh kita nampak, ada bagi surface web, ada yang kita tak boleh nampak, deep web dan juga dark web. Di sini kita lihat banyak jugalah pihak kuasa, bukan hanya di Cyber Security Malaysia, tetapi juga di pihak-pihak di seluruh dunia, agensi keselamatan cyber, kita melihat kepentingan supaya kita pantau supaya tidaklah berlaku insiden yang akan memberi impak yang besar kepada negara, rakyat dan sebagainya. Dan dalam konteks kita tadi, Syafiqah Irfan sebut tentang acara yang kita sambut pada hari kedua, minggu kedua, bulan kedua, ialah Hari Keselamatan Internet yang bertujuan untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya kita be safe, selamat bila mana kita melayari web-web tadi. Bila kita dalam internet, maka kita perlu selamat. Supaya kita dapat memanfaatkan teknologi digital tersebut, pada masa yang sama kita memastikan kita tidak menjadi mangsa kepada ancaman-ancaman yang ada di dalam internet itu sendiri. Baik. Kita bercakap juga mengenai kepakaran ataupun tenaga-tenaga pakar di negara kita, di Malaysia ini. Sejauh mana tenaga pakar kita? Adakah kita sudah mencapai ke satu tahap yang kita boleh merasakan bahawa keselamatan cyber itu sudah cukup selamat untuk masyarakat? Baik, bila kita sebut tentang keselamatan cyber, kita tidak nafikan keperluan kepada pakar ataupun kita panggil cyber security professional yang boleh memantau, yang boleh mempertahankan ekosistem kita. Dalam satu kajian yang cyber security buat bersama-sama dengan Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran, kita dapati bahawa negara memerlukan 27,000 cyber security professional menjelang 2025. Yang ini berdasarkan demand study. Dan kita sekarang ni dalam lingkungan saya dalam 15,000 yang ada dalam negara. Jadi kita kekurangan dalam 12,000. Jadi ini satu jumlah yang besar yang perlu kita lahirkan. Tapi isu ini sebenarnya bukan hanya di Malaysia. Isu kekurangan profesional keselamatan cyber ni berlaku juga di seluruh dunia, di mana kita lihat ada lingkungan dalam satu kajian oleh Cyber Security Ventures menyatakan bahawa lingkungan 3.5 juta cyber security professionals are needed di peringkat global. Jadi kenapa kita lihat berlaku kekurangan atau defisit pakar cyber security kebesaran cyber ini? Ini adalah kerana kita lihat lonjakan penggunaan teknologi digital semakin meluas. Baik di individu maupun peringkat swasta, kerajaan dan seluruh negara. Dan kita lihat teknologi digital juga telah berada di dalam keseluruhan sektor yang menggunakan teknologi digital. Jadi menyebabkan tiba-tiba isu-isu keselamatan ini menjadi satu isu besar. Dan ketika itu menyebabkan kekurangan tenaga profesional di bidang keselamatan, kekurangan lah. Kerana itulah kita rasa perlu didedahkan untuk mengurangkan risiko tadi, kita untuk mendedahkan kepada rakyat secara umum tentang pentingnya kita sebagai tadi ialah untuk be safe, untuk selamat bila mana kita menggunakan teknologi internet, apa-apa kita melayari website dan sebagainya, supaya dengan ini kita dapat mengurangkan risiko-risiko sama ada di peringkat individu maupun kepada organisasi bila mereka menggunakan teknologi internet itu sendiri. Jadi itulah sebabnya tadi Irfan dan Syafiqah sebut tentang Hari Keselamatan Internet yang kita anjurkan pada hari kedua, minggu kedua, bulan kedua, dia sebenarnya dianjurkan oleh
200 buah negara yang bermula sejak 2004 oleh sebuah badan namanya INSAFE. Dari Kesatuan Eropah. Dan pada 2010 Malaysia menganjurkan pertama kalinya yang diteraji oleh Cybersecurity Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Digital, yang mana kita telah mengadakan program kesedaran ini dari tahun ke setahun sejak 2010, dan pada tahun 2015 kita ada tema lokal yang kita anjurkanlah. Tahun ini tema kita adalah tema Cyber Malaysia Madani, seperti yang kita lihat tadi ada PSA, Public Service Announcement tadi, yang menyatakan tentang Hari Keselamatan Internet. Jadi bagaimana tema Cyber Malaysia Madani ini boleh mewujudkan suasana siber yang lebih selamat dan kondusif kepada masyarakat di luar sana? Okey, kalau kita lihat pertama di peringkat global, dia ada satu tema global tiap-tiap tahun. Sama sebenarnya, dipanggil Together for a Better Internet. Apa yang kita translatekan tadi, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Itu tema umum. Tapi pada tahun-tahun sejak 2015 kita buat local tema lokal, dan kalau dilihat dalam konteks kita tahun ini Cyber Malaysia Madani, kenapa kita nak menekankan elemen-elemen seperti etika, iaitu kita beradab, etika, elemen berpengetahuan, maksudnya kita ada knowledge, dan satu lagi elemen kesedaran di mana bukan hanya untuk kita juga kalau boleh membantu menyebarkan luas lagi ilmu-ilmu asas tentang kesedaran keselamatan cyber. Sebab tujuan Hari Keselamatan Internet ini ialah kita nak promosikan kepada rakyat secara umum tentang kepentingan be safe, selamat di dalam internet, dan mempunyai kesedaran tentang perlu dia bina asas-asas ilmu keselamatan cyber. Pada masa yang sama untuk pengguna-pengguna internet ini dia melayari ataupun menggunakan teknologi digital ini dengan adab. Ada hormat pada pihak lain. Jangan macam contohnya berita palsu ataupun memfitnah dan macam-macam lagi lah. Hasutan ke apa, kita tidak mahu. Jadi kita nak bagi tahu bahawa teknologi ini perlulah dimanfaatkan dengan baik, yang kita tidak nafikan ada baik buruknya, double edged sword, orang kata serampang dua mata. Tetapi kita sebagai pengguna internet yang sedar, mempunyai adab yang dan etika di dalam penggunaan internet itu. Jadi bersempena dengan Hari Keselamatan Internet 2024 ni, apa di antara program yang disusun atau oleh pihak cyber security sendiri? Satu, kita ada macam tadilah public service announcement. Pada masa yang sama kita ada program-program kesedaran. Contohnya di sini hari ini kita ada siaran TV dan ada juga dalam radio. Kita juga ada program contohnya program jelajah anti scam yang mana diterajui oleh Cybersecurity Malaysia melalui satu gabungan bertindak anti scam, yang mana merangkumi agensi-agensi kerajaan, private sector, community, NGO, malah terlibat juga agensi puak kuasa. Di mana kita memberikan kesedaran program-program ini melalui ceramah, melalui sesi exhibition, sesi dialog dan sebagainya, untuk memberikan ilmu dan juga memberikan kesedaran tentang isu-isu. Dan kebanyakan antaranya juga penceramah-penceramah, contohnya bila kita buat jelajah anti scam. Pihak polis sendiri menceritakan kes-kes yang mereka handle. Macam tadi Irfan sebut, kerugian scam, penipuan ini mencecah 1.34 bilion. Dan berdasarkan rekod kes yang dilaporkan kepada pihak polis dalam lingkungan 32,462 kes. Jadi bukan satu isu, ini dalam satu tahun. Dan kes ini meningkat kalau bandingkan tahun sebelumnya. Tak salah saya baru 800 juta. Tapi sekarang ni dah 1.34 bilion. Jadi kita melihat isu scam ni dah makin serius, meruncing. Jadi program-program yang seperti yang kita buat jelajah anti scam adalah salah satu usaha untuk memberikan pendedahan. Sebab kita tak diajar tentang isu-isu ni secara structured dalam sekolah ke di mana-mana. Jadi kita buat program ini sebagai proses untuk memberikan kesedaran dan pendidikan kepada pengguna-pengguna internet bahawa walaupun mereka menggunakan internet untuk apa-apa juga urusan, baik personal, peribadi maupun urusan bisnes, tapi mereka juga perlu waspada dengan memberikan pendedahan ilmu asas supaya mereka selamat. Ya, Datuk, dalam kesempatan masa ini mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton saluran ataupun platform untuk melaporkan sebarang isu berkaitan dengan keselamatan cyber ini. Baik. Bila kita ada insiden, apa jua insiden, boleh laporkan kepada kami